Muka surat 239 ayat 32 page 239 ayat yang ke-32. Okey, baik, baca doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Fattah wa bika nasta'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Surat 239 ayat yang ke-32. Ayatnya berbunyi, qalat fadhalikunna alladhi lumtunnani fi wa laqad rawattuhu an nafsihi fastaqsam. Boleh? Okey, baik. Qalat, dia telah berkata. Terjemah qalat, dia telah berkata. Siapa dia kat sini? Zulaikha. Dia kat sini Zulaikha. Menurut kebanyakan tafsir, dia kat sini adalah Zulaikha. Walaupun kita kata riwayat Israiliyat, tapi itu jelah nama yang ada. Cuma kita tak bolehlah kata yakin 100% nama dia Zulaikha. Tak boleh cakap macam tu. Dia telah berkata, fa maka zalikunna itulah dia. Zalikunna itulah dia. Terjemah dia. Alladhi yang. Lumtunnani fi, kamu mencela aku padanya. Terjemah lumtunnani fi, kamu mencela aku padanya. Wa dan laqad demi sesungguhnya rawattuhu, aku telah menggodanya. Rawattuhu, aku telah menggodanya. An terhadap nafsihi, dirinya, diri Nabi Yusuf lah. Fa maka istaqsam, dia telah enggan, refuse, dia telah enggan, dia telah menolak, semua boleh. Istaqsam, dia telah enggan. Okey. Perkataan istaqsama ni, perkataan istaqsama berasal pada perkataan maksum. Istaqsama kan ayat kita sekarang. Istaqsama. So istaqsama ni huruf asalnya adalah ain sad mim. Daripada perkataan ain sad mim keluarlah perkataan maksum. Nabi maksum. Apa tema maksum? Terpelihara daripada dosa maksiat. Okey, baik. Tolong terjemahkan ayat pertama kita. Puan Izawani, terjemahkan Puan Izawani. Bismillahirrahmanirrahim. Dia, Zulaikha, telah berkata, maka itulah dia yang kamu mencela aku padanya. Dan demi sesungguhnya, aku telah menggodanya terhadap dirinya, maka dia telah enggan. Okey, baik. Puan Izawani baca ayat sebelumnya, 31. 1. Maka ketika Zulaikha mendengar dengan cacian mereka, dia menjemput kepada mereka dan dia menyediakan untuk mereka tempat duduk yang nyaman, serta dia berikan setiap seorang antara mereka sebilah pisau dan dia berkata, keluarlah engkau kepada mereka. Maka ketika mereka melihatnya, mereka kagum kepadanya dan mereka memotong tangan-tangan mereka dan mereka berkata, sempurna dari kekurangan bagi Allah, bukanlah ini seorang manusia, tidaklah ini melainkan malaikat yang mulia. Okey, baik. Terima kasih Puan Izawani. Sebelum saya terlupa, minggu depan bermula minggu depan kita mula kelas malam 8.45. Boleh? Untuk bagi ruang sahabat-sahabat solat isyak terlebih dahulu. Di minggu depan, minggu depan kita punya kelas malam bermula 8.45 lah. Malam ni nak buat 8.45 macam tak sesuai sebab sebelum ni tak pernah beritahu. Tiba-tiba nak mula 8.45 macam tak sesuai lah. Jadi saya beritahu minggu ni
Supaya minggu depan kita semua maklum, kita akan mula kelas malam 8.45 insya-Allah. Okey, baik. Kita sedang menceritakan tentang Yusuf dan Zulaikha. Yusuf dan Zulaikha. Ayat 30, buku surat sebelumnya, mereka mencela Zulaikha. Apalah minat kat hamba sendiri, minat kat budak sendiri, taste tak kena langsung. Senang cerita macam tu lah. Lalu ketika mana Zulaikha tahu wanita-wanita di bandar, isteri-isteri kepada orang kaya-kaya, isteri-isteri kepada YB, menceritakan buruk tentang diri dia, maka dia pun hantar utusan kepada mereka. Dan dia telah menyediakan pada mereka tempat makan yang bagus-bagus dan buah-buahan yang kena diiris dengan pisau. Lalu dia bagi pada setiap seorang mereka sebilah pisau dan dia menyuruh Yusuf keluar. Yusuf alaihi salam keluar kerana dia sedar dia seorang hamba, dia dimiliki oleh tuan dia, maka dia mempunyai sifat taat pada tuan dia. Antara orang yang Allah bagi dua ganjaran ialah orang yang berbakti, orang yang mentaati Allah, dalam masa yang sama dia mentaati tuan dia. Dia hamba. Perintah Allah dia sempurnakan, perintah tuan dia pun dia sempurnakan. Dia dapat dua ganjaran. Dia Nabi Yusuf, dia sedar, kerana dia hamba masa tu, tuan dia suruh keluar, dia pun keluar. Ketika mana mereka melihat Nabi Yusuf alaihissalam, mereka kagum. Mereka kagum dengan Nabi Yusuf alaihissalam sehingga mereka terpotong ataupun melukakan jari-jari mereka. Mereka pun berkata, Masya Allah, betapa sempurnanya Allah. Tidaklah lelaki ini melainkan dia malaikat yang mulia. Mereka tak pernah tengok malaikat, mereka tak pernah jumpa malaikat, tapi mereka nak menunjukkan, ayat ini menunjukkan betapa sempurnanya Nabi Yusuf alaihissalam, betapa handsome-nya Nabi Yusuf alaihissalam, mereka menyamakannya dengan malaikat. Lalu ketika mana Zulaikha melihat keadaan mereka sehingga melukakan jari-jari, maka Zulaikha pun cakap, ayat pertama kita malam ni, qalat fadhalikunna allazi lumtunnani fi. Dia pun berkata, itulah dia, maka dia pun berkata, itulah dia yang kamu duk cela aku padanya. Dulu kamu tak duduk tempat aku. Dulu kamu tak ada dalam suasana situasi aku. Kamu duk sedap mulut mengata kat aku. Kamu duk sedap mulut mengata kat aku. Sekarang, kamu baru first time tengok dia, dah jadi tak tentu arah. Sampai melukakan jari-jari dengan pisau-pisau kamu. Sampai melukakan jari-jari dengan pisau kamu. Okay? Dulu, aku ni hari-hari tengok dia. Bagaimana perasaan kamu? Aku nak tahan keinginan aku bila tengok dia. Lalu aku pun menggoda dia untuk mendapatkan diri dia. Tapi dia telah enggan. Pada masa ni, wanita-wanita yang dijemput ke istana tadi pun, mereka mengakui kebenaran kata-kata Zulaikha. Sebelum ni banyak sedap mulut cakap belakang, Zulaikha gini. Sebab mereka tak alami benda tu. Bila mereka alami, barulah mereka tahu beratnya cubaan, beratnya dugaan yang Zulaikha hari-hari tengok orang yang semacam. Lalu mereka pun setuju dengan jawapan dan juga alasan Zulaikha. Dan mereka ni bukan orang baik. Mereka pun cakap pada Nabi Yusuf, ikut apa tuan kamu nak tu. Sebab kalau kami pun jadi tuan kamu, kami pun macam dia jugalah nak goda kamu. Jadi mereka semua cakap pada Nabi Yusuf yang hamba tu, ikut apa yang tuan kamu nak tu. Dia nak buat apa, buat je apa yang dia nak. Nabi Yusuf walaupun dia hamba abdi, dia tetap ada maruah diri. Tuan dia tadi walaupun dia orang kaya, tapi dia rendah harga diri. Walaupun dia Nabi Yusuf hamba, tuan dia suruh buat apa, semua dia buat. Selagi mana benda tu tidak ada unsur-unsur haram. Walaupun aku hamba, boleh suruh aku buat apa saja, nak cuci najis, buang najis, angkat najis, semua kerja-kerja kotor aku boleh buat sebab aku hamba. Tapi bab zina, bab zina. Ustaz, boleh tumpah tanya Ustaz? Boleh. Kalau hamba tu wanita, tuan dia lelaki, halal bagi dia ke atas wanita. Tetapi kalau hamba itu lelaki, haram bagi dia ke atas wanita, ke atas, walaupun tuan dia tu seorang wanita. Tak boleh Ustaz Tak boleh. Oh, macam gitu. Okey. Tak boleh. Dia tak ada sama hukum tu. Tak boleh. Okey, tak boleh. Tetap haram lah. Okey.
Bayangkan kalau wanita tu ada 4-5 orang hamba lelaki, semua jimat dengan dia, dapat anak tak tahu anak siapa. Nak sabitkan nama siapa tak tahu. Okey. Kalau anak tu handsome sangat, semua mengaku anak saya. Kerana anak tu muka tak handsome langsung, gelap pula tu, semua tak nak ngaku anak dia contohlah. Tapi tak boleh, tak ada hukum macam tu ya. Okey, baik. Jadi Nabi Yusuf walaupun dia hamba, dalam bab suruh buat kerja kotor aku boleh. Buat kerja kotor maksudnya kerja melibat dengan najis, benda-benda yang orang nampak kotor, jijik, dia boleh buat. Tapi dalam bab zina dia tak akan buat. Sebab tu masuk ayat ni fastaqsam, dia memelihara diri daripada terlibat dengan zina. Maknanya apa? Kemuliaan seseorang bukan sebab dia kaya atau sebab dia miskin. Kemuliaan seseorang adalah sejauh mana dia dapat jaga diri dia daripada dosa dan maksiat. Dia orang kampung, orang pedalaman, tapi dia tak suka buat benda haram, maka dia mulia di sisi Allah dan di pandangan mata manusia. Dia orang kaya, duit ada segala-galanya, tapi kehidupan dia Masya Allah. Kejap dengan perempuan tu, kejap dengan perempuan ni, kejap dengan lelaki tu, kejap dengan lelaki ni. Walaupun dia orang kaya banyak harta, kehidupan dia hina di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Seterusnya, sama ayat baru. Wa dan la benar-benar in jika lam tidak yaf'al dia melakukan ma apa yang amuruhu aku menyuruhnya ataupun aku memerintahkannya, la yusjananna dia pasti akan dipenjarakan. La yusjananna dia pasti akan dipenjarakan. Wa dan la yakunanna dia pasti la yakunan dia akan menjadi. La yakunan dia akan menjadi. Okey. Min daripada as-saghirin orang-orang yang hina. As-saghirin orang-orang yang hina. Tolong baca ayat kita Puan Salasiah, kalau baca boleh Puan Salasiah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan benar-benar jika tidak dia melakukan apa yang aku menyuruhnya, dia pasti akan dipenjarakan dan dia akan menjadi daripada orang-orang yang hina. Okey, baik. Zulaikha kata pada sahabat-sahabat dia, yang perempuan-perempuan yang dia ajak tadi, dia cakap depan Yusuf dan depan sahabat-sahabat dia. Kalau aku suruh dia buat lagi lepas ni, maksudnya Zulaikha kat sini dia tak adalah kata lepas kali pertama dia terserempak dengan suami, taubat tak nak buat dah. Perasaan nak buat tu sentiasa ada. Perasaan nak goda Yusuf tu sentiasa ada. Sampai kan masa kawan-kawan dia datang rumah dia ni pun dia tak malu untuk mengakui yang dia memang nak buat apa yang dia nak buat terhadap Yusuf. Dan kawan-kawan dia pun semua setuju. Sebab tu ayat akan datang ni, Nabi Yusuf kata mereka. Ayat akan datang. Kenapa mereka? Maksudnya perbuatan zina tu bukan sahaja dituntut oleh Zulaikha, bahkan kawan-kawan setaraf dengan dia pun nak buat juga. Lalu ketika mana Yusuf menolak, bukan sekadar Zulaikha, bahkan orang lain pun dia menolak. Maknanya kalau Zulaikha dengan Zulaikha, na'udzubillah min zalik, Nabi Yusuf tak akan buat. Tapi seandainya dengan Zulaikha dia jadi buat apa yang Zulaikha nak, nanti dia juga akan diminta oleh kawan-kawan Zulaikha untuk buat benda yang Zulaikha buat. Malam ni buat dengan awak lah, esok datang rumah saya bagi upah banyak lagi. Okey. Jadi oleh kerana semua dia tak nak buat, maka Zulaikha kata kalau dia tak nak buat apa yang aku suruh dia akan dipenjarakan dan dia akan termasuk di kalangan orang-orang yang hina. Maknanya macam ni, kalaulah dia tunaikan kehendak kita semua, dia akan jadi lelaki yang hebat, lelaki yang kaya. Mungkin taraf dia hamba sebelum ni dah tak jadi hamba dah, jadi orang merdeka biasa dah. Sebab apa? Dia dah ada duit banyak, dia boleh bebaskan diri dengan bayar tersebut bagi pada suami aku, pada suami Zulaikha, dia bebas jadi orang biasa. Okey, jadi senang cerita bahasa yang agak tidak sopan, seronok zina dia dapat, duit banyak pun dia dapat. Seronok zina pun dia dapat dengan ramai wanita-wanita ni, dan juga duit banyak pun dia dapat. Tapi oleh kerana dia tak nak, dia bukan sekadar tak dapat duit, bahkan dia akan jadi orang yang sangat hina.
Sebelum ni walaupun dia hamba, tapi dia duduk rumah kita, duduk rumah saya. Rumah Zulaikha dengan Al-Aziz lah. Walaupun dia hamba, dia duduk rumah saya, dia makan best. Tempat tidur special. Tempat tinggal special. Pakaian-pakaian special. Sebab dia hamba pada orang yang kaya. Okay, dia hamba pada orang yang kaya. Orang kaya ni, bibik dia pun disuruh pakai kemas. Tak adalah oleh kerana bibik, pakai pakaian cupar-campik. Tak. Orang kaya-kaya ni, bibik dia pun Masya Allah. Pakaian dia suruh kemas juga. Nabi Yusuf walaupun hamba abdi, tapi dia hamba kepada orang yang kaya, maka dia punya pakaian pun kemas, tempat tinggal dia kemas, kehidupan dia kemas. Dia awak tak nak ikut cakap saya, maka awak akan dipenjarakan. Lepas ni awak tak dapat lagi kenikmatan, kemewahan dalam kehidupan sebelum. Okey, baik. Seterusnya. Apa kata Nabi Yusuf alaihi salam? Qala, dia telah berkata. Nabi Yusuf, Rabbi wahai Tuhanku, as-sijnu, penjara itu, ahabbu, lebih disukai, okey, ilayya, kepadaku, mimma, daripada apa yang, okey, yad'unani, mereka mengajak aku. Mereka kan? Yad'unani, mereka mengajak aku. Okey. Fihi, padanya. Okey. Fihi, padanya. Maksud, ilaihi, maafkan saya, ilaihi, kepadanya. Zina lah, dalam mereka tulis zina lah. Okey. Dalam mereka tulis zina. Wa, dan illa, jika tidak, okey, maksudnya jika kau tak pelihara aku, jika tidak, tasrif, engkau memalingkan aku, okey, tasrif, kau palingkan, anni, daripadaku, jika tidak kau palingkan daripadaku, kaidahunna, tipu daya mereka. Hunna seorang ke ramai? Kalau tipu daya Zulaikha seorang, kaidaha, tipu daya Zulaikha seorang. Kat sini kaidahunna, tipu daya mereka, maksudnya mereka tu Zulaikha dan kawan-kawannya. Jika tidak engkau palingkan daripada aku tipu daya mereka, asbu, nescaya aku akan cenderung. I will feel inclined toward. Tu betul terjemah. Nescaya aku akan cenderung ilaihinna, kepada mereka. Wa, dan akun, nescaya aku menjadi. Min, daripada al-jahilin, orang-orang yang bodoh. Okey, Puan Sharifah Husna terjemahkan boleh? Baik Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Dia telah berkata, wahai Tuhanku, penjara itu lebih disukai kepadaku daripada apa yang mereka mengajak aku kepadanya. Dan jika tidak engkau memalingkan daripada aku tipu daya mereka, nescaya aku akan cenderung kepada mereka dan nescaya aku akan menjadi daripada orang-orang yang bodoh. Terima kasih Puan Sharifah Husna. Tengok nilai tinggi maruah seorang hamba. Walaupun dia hamba, dia tetap menjaga nilai maruah kemuliaan diri dia. Ni kata-kata Nabi Yusuf alaihi salam. Dalam kata-kata ni mengandungi doa. Maksud doa ni ialah, ya Allah, lindungilah aku, peliharalah aku, selamatkanlah aku daripada tipu daya mereka. Tuan-tuan dan puan-puan, ujian Nabi Yusuf ni bukan sekadar berzina, tapi berzina dengan wanita kaya lagi bangsawan. Orang lain yang biasa-biasa ni, yang lelaki biasa-biasa nak zina, kena keluarkan duit. Kena cari, ada duit lebih baru boleh zina. Tak ada duit, tak ada orang nak zina dengan dia. Tak ada duit, tak ada orang nak zina dengan dia. Banyak duit, boleh dia zina dengan banyak orang. Orang tu gagal kawal iman dia sanggup habiskan duit dia untuk berzina. Orang yang lemah iman ataupun orang tak ada iman langsung.
Nabi Yusuf alaihi salam, walaupun tak ada duit tapi offer datang. Peluang datang 2 in 1. Apa makna 2 in 1? Zina dapat. Bukan seorang, ramai orang. Yang kedua, berzina pula dengan kaya-kaya. Dengan orang kaya-kaya, zina dapat, duit pun dapat. Seronok dapat, duit pun dapat. Orang lemah iman, dia susah nak reject yang macam Nabi Yusuf ni. Ada setengah orang, dia lemah iman. Tapi dia tak handsome, orang terminat kat dia. Dalam masa yang sama, dia pun tak ada duit nak berzina. Okay, kalau Nabi Yusuf ni, dia muka handsome, orang semua tengok, minat kat dia, nak buat benda tak baik dengan dia. Orang yang selain Nabi Yusuf ni, dia lemah iman. Tapi dalam masa sama, dia tak ada duit untuk berzina. Okay, maka ujian dia berat. Ujian dia tak adalah berat sangat. Maksudnya dia nak, kalau boleh dia nak berzina, tapi tak ada orang nak berzina dengan dia, dia pun tak ada duit nak bayar perempuan untuk berzina, jadi dia tak boleh zina. Nabi Yusuf AS, kita kata apa dia? 2 pintu zina terbuka luas depan muka dia. 2 pintu zina. Maksud 2 pintu zina, satu zina seronok dapat, yang kedua bayaran pun dapat. Duit pun dapat. Boleh hidup mewah. Jadi ujian tu berat tu. Seolah-olah kalau kita ni orang bagi rasuah RM100 dengan orang bagi rasuah RM1 juta. Orang bagi rasuah RM100, kita boleh reject, tak apalah, saya tak nak ambil rasuah. Tapi bila orang bagi RM1 juta, masa tu kita dah mula goyah. Masa tu iman je penyelamat. Kalau tak ada iman, tak apalah, nanti kita bincang belakang. Ambil dulu. Kita bincang kemudian. Ataupun saya ambil je dulu rasuah RM1 juta tu. Nanti kita taubatlah pada Allah SWT. Nabi Yusuf AS, Allah nak tunjuk betapa tingginya kemuliaan diri dia. Dia doa pada Allah supaya Allah lindungi dia. Lalu dia berkata, wahai Tuhanku, kalaulah tak ada cara lain untuk jaga aku, selamatkan aku daripada zina dengan wanita-wanita yang goda aku tadi, maka penjara adalah lagi baik bagi diriku. Tuan-tuan dan puan-puan, Allah Ta'ala menyelamatkan Nabi Yusuf AS daripada satu musibah yang besar kepada musibah yang lebih kecil. Allah Ta'ala menyelamatkan Nabi Yusuf AS daripada musibah yang besar, itu zina, kepada musibah yang lebih kecil, iaitu penjara. Jadi Nabi Yusuf AS tahu betapa besarnya kesan kalau terlibat dengan zina. Betapa kejinya, betapa besarnya dosa kalau terlibat dengan zina. Sebab tu dia sanggup masuk penjara. Kerana apa? Orang masuk penjara, orang tu akan terselamat daripada zina, dan orang tu akan selamat ke akhirat. Ya, kalau dapat berzina kat dunia memang seronok, dapat duit, dapat berzina memang seronok. Tapi ke akhirat jadi orang yang paling binasa di sisi Allah SWT. Maka orang yang faham hakikat akhirat, orang yang faham nilai seronok dunia tak ada lama mana sangat, orang yang faham nilai seronok kat dunia ni tak adalah hebat mana sangat, maka dia cakap pada Allah SWT. Allah juga yang wahyukan pada dia ni. Kata-kata dia ni pun Allah yang wahyukan juga. Allah kata, Nabi Yusuf kata, penjara lebih aku sukai. Penjara lebih aku suka. Maksudnya Allah memelihara Nabi Yusuf daripada dosa dengan cara Allah Subhanahu Wa Taala memasukkan dia ke dalam penjara. Allah Taala meredakan dia masuk dalam penjara. Okey, baik. Kemudian Nabi Yusuf kata lagi dalam ayat ni, mimma yad'unani fi. Mereka kan. Nabi Yusuf berkata, wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada apa yang mereka ajak aku padanya. Waktu saya kata tadi, dalam bab nak ajak Nabi Yusuf zina ni bukan sahaja Zulaikha. Kawan-kawan dia pun sama juga nak berzina dengan dia. Sebab tengok dia handsome sangat, tak tahan perasaan, gagal kawal perasaan, terus nak berzina dengan dia. Maka Nabi Yusuf AS tahu, buat masa ni, oleh kerana dia pun menumpang kat negara orang, dia bukan orang Mesir, dia pun menumpang kat negara Mesir sebagai seorang hamba. Dia kata buat masa ni, cara yang paling baik ataupun jalan terbaik untuk selamatkan dia daripada zina adalah dengan dipenjarakan. Lalu dia kata pada Allah Ta'ala, ya Allah, kalau kau tak palingkan aku, nescaya aku akan cenderung kepada mereka. Jadi ayat ni nak ajar kita apa dia? Ayat ni nak ajar kita bahawasanya kekuatan seseorang untuk elakkan diri daripada zina, untuk elakkan diri daripada cakap bohong, untuk elakkan diri daripada dosa maksiat adalah bergantung pada Allah. Bukanlah kata saya Nabi, jadi oleh kerana saya Nabi, saya confirm takkan berzina. Saya Nabi, oleh kerana saya Nabi, jadi saya confirm takkan cakap bohong.
Saya Nabi, oleh kerana saya Nabi, saya confirm takkan mati dalam keadaan musyrik. Tak. Nabi pun, Allah Ta'ala beritahu dalam Quran ni, bertiga tempat. Nabi pun tidak ada jaminan keselamatan kalau Allah tak selamatkan. Nabi pun tidak ada jaminan perlindungan daripada Allah kalau Allah tidak mahu melindunginya. Okey, tengok ni kata-kata Nabi Yusuf. Tengok kata-kata Nabi Syuaib. Boleh tak Nabi Syuaib? Muka surat 162. Tolong baca boleh? Puan Tamsiah Syuaib. Tolong baca muka surat 162. Ayat 88 dan 89. Boleh tak? Boleh Ustaz. 100 60. 60. Ha. 62. Ayat 88 dan 89. 88. Bismillahirrahmanirrahim. Pembesar-pembesar yang menyombongkan diri daripada kaum Syuaib berkata, "Wahai Syuaib, sesungguhnya kami akan mengusir engkau bersama dengan orang-orang yang beriman dari negeri kami, kecuali jika engkau kembali kepada agama kami." Syuaib berkata, "Adakah kamu akan mengusir kami meskipun kami tidak menyukainya? Sesungguhnya kami telah mengadakan pembohongan yang besar terhadap Allah jika kami kembali kepada agamamu setelah Allah melepaskan kami daripadanya, dan tidaklah layak kami kembali kepadanya kecuali jika Allah Tuhan kami menghendaki." Okey, cukup. Pengetahuan. Cukup, Puan. Terima kasih. Nampak tak kat sini? Nabi Syuaib kata, kami takkan kembali pada agama kamu. Mereka ajak Nabi Syuaib murtad, join agama mereka balik. Nabi Syuaib kata, kami takkan kembali pada agama kamu kecuali jika Allah mengkehendakinya. Apa maksudnya? Maksudnya para Nabi, dia pun cakap, dia takkan kembali pada kafir. Dia takkan memeluk agama selain agama Islam. Agama yang kafir lah. Kecuali kalau Allah nak. Maksudnya apa dia? Para Nabi dan juga orang-orang baik yang lain, mereka dapat pelihara diri mereka daripada jadi syirik, daripada jadi murtad sebab Allah nak. Kalau Allah tak nak, mereka pun tak dapat nak kawal diri mereka. Okey, tak adalah kata aku Nabi, confirm aku boleh kawal diri aku daripada jadi syirik, jadi murtad. Tak. Dia pun cakap, kecuali jika Allah nak. Maksudnya kalau Allah nak buat Nabi murtad, boleh berlaku juga. Cuma Allah tak nak buat. Sebab tu Allah pelihara para Nabi. Okey, baik. Sekarang Nabi Yusuf AS, dia pun cakap pada Allah SWT, dia kata, ya Allah, kalau kau tak palingkan aku daripada tipu daya mereka, nescaya aku akan cenderung pada mereka. Aku ni lelaki, normal, ada nafsu, ada keinginan, ada kehendak. Bila digoda oleh wanita-wanita yang berpakaian, membuka aurat, menjolok mata, aku kan terkesan sebagai manusia biasa, normal. Ini kalau kau tak palingkan aku, kalau kau tak lindungi aku, dan saya aku akan cenderung kepada mereka, buatlah apa yang mereka nak. Dan bila aku dah buat, aku termasuk di kalangan orang-orang yang bodoh. Maksud orang bodoh, orang yang bodoh adalah orang yang bodoh, maksudnya adalah orang yang mana tahu dosa buat juga. Okey? Orang yang bodoh adalah orang yang tahu benda tu berdosa tapi dia tetap nak buat juga. Itu maksud orang bodoh. Tolong baca tengok Ini sebut, bukan apa, sebab ada orang dia, ada setengah dalam Quran, bila sebut jahil, jahil satu makna tak tahu. Jadi kalau orang tak tahu, adakah dia anggap bersalah? Sebab zina ni susahlah nak beri contoh, tak tahu contoh lah. Ada orang bermusuh Islam, dia tak tahu perbuatan ni dosa. Ada orang bermusuh Islam, baru masuk Islam semalam, dia tak tahu perbuatan yang dia buat ni, riba ni tak boleh, contoh lah. Dia tahu tak boleh sembah berhala, tak boleh zina, tak boleh judi, itu dia tahu. Riba dia tak tahu haram, contoh. Dia tak tahu sebab dia masuk Islam. Maka tak tahu dia tu dimaafkan, tak tahu dia dimaafkan. Tapi kalau dah 18 tahun masuk Islam, riba tak tahu lagi haram, tu tak dimaafkan lah. Tengok muka surat 80, boleh tak? Muka surat 80. Saya nak tunjuk perkataan tak tahu ni, jahil ni. Apa makna jahil? Tolong baca dia, Puan Maisarah Muta, tolong baca boleh? Muka surat 80. Ayat yang ke 17. Bismillahirrahmanirrahim. 18.
dan taubat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka. Barulah dia mengatakan, saya benar-benar bertaubat sekarang, dan tidak pula diterima taubat dari orang-orang yang meninggal sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan azab yang pedih. Okey, puan baca 18, boleh tak baca 17? Sesungguhnya bertaubat kepada Allah itu hanya pantas bagi mereka yang melakukan kejahatan kerana tidak mengerti. Kemudian segera bertaubat. Taubat mereka itulah yang diterima Allah. Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Okey, baik. Terima kasih, puan. Poin saya 17. Allah kata taubat diterima oleh Allah daripada orang yang melakukan kejahatan bijahalatin kerana tidak mengerti. Tidak mengerti kat sini. Kalau tak tahu, contoh mu'alaf tadi lah, dia baru masuk Islam, dia tak tahu benda tu tak boleh. Perlu taubat tak? Tak perlu taubat. Kerana dia memang betul-betul tak tahu. Jadi apa maksud jahalatin kat sini? Maksud jahalatin kat sini adalah orang yang dah tahu tak boleh buat. Imam Mujahid tentang ayat ni lah, ayat 17 surah An-Nisa ni, beliau berkata, dia kata apa? Setiap orang yang bermaksiat pada Allah, sama ada dia keliru ataupun sengaja, berarti dia bodoh. Dia jahil. Sampailah dia menghindari dirinya. Ni kata Imam Mujahid. Imam Abdul Razak berkata, bahawasanya para sahabat sepakat bahawa setiap orang yang bermaksiat kepada Allah adalah jahil, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Setiap orang yang bermaksiat pada Allah adalah jahil, sama ada dia sengaja ataupun tidak sengaja. Jadi Nabi Yusuf AS dia kata, aku dah tahu zina tu dosa, aku buat juga. Maka aku masa tu adalah orang-orang yang jahil. Habis tu dia dipaksa. Tak, dia ada jalan untuk keluar daripada dipaksa tersebut. Apa dia? Dipenjarakan. Dia lebih memilih, katakanlah Nabi Yusuf masa tu tak nak dipenjarakan. Katakanlah masa tu Nabi Yusuf tak nak dipenjarakan, lalu dia dipaksa berzina. Dia tetap salah juga. Kenapa? Awak ada satu pintu untuk lari daripada zina. Apa dia pintu tu? Dipenjarakan. Awak boleh pilih, tapi awak tak nak pilih dipenjarakan, maka masa tu tetap dikira jahil juga. Jadi Nabi Yusuf AS dianggap telah berjaya, walaupun dia keluar daripada musibah besar masuk kepada musibah yang kecil. Musibah besar apa dia? Jatuh dalam lembah zina walaupun hidup senang-senang. Musibah kecil apa dia? Selamat daripada zina walaupun terpaksa duduk dalam penjara. Tengok, orang hebat pada Allah Ta'ala sanggup rugi duniawi, sanggup kena buang kerja, sanggup kena potong gaji, sanggup hilang pangkat, sanggup hilang jawatan, asalkan aku tak terlibat dengan benda-benda yang memurkakan Allah Ta'ala. Asalkan aku tak terlibat sekali pun dengan benda-benda ataupun amalan-amalan yang memurkakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, seterusnya ayat 34. Famaka istajaba telah menerima. Istajaba telah menerima. Lahu baginya. Daripada perkataan istajaba ni keluarlah perkataan mustajab. Telah menerima lahu baginya, bagi Nabi Yusuf AS, Rabbuhu oleh Tuhannya. Rabbuhu oleh Tuhannya. Saya nak refer pada tuan-tuan. Nabi Yusuf AS, walaupun dia seorang Nabi, walaupun dia seorang Nabi, dia tetap berdoa pada Allah agar Allah matikan dia sebagai orang Muslim. Kalau kita kata apa dia? Allah Nabi, takkanlah Nabi nak mati kafir kot. Takkanlah Nabi nak murtad kot. Kalau kita lah kan. Tapi Allah nak beritahu bahawasanya Nabi pun tidak ada confirmation. Maksudnya apa? Nabi pun nak beritahu, aku ni tak confirm selamat ke tak selamat, boleh ke mati dalam Islam, boleh ke mati dalam keadaan beriman. Waktu Nabi Yusuf doa, tengok muka surat 247, boleh tak? Page 247. Tolong baca boleh? Tuan Haji Aziz Dahri tolong baca muka surat 247 ayat 101. Muka surat 247 ayat 101. Surah Yusuf ni lah. (247) 101. Yes. Tuhanku, sesungguhnya engkau telah menganugerahkan kepadaku sebahagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebahagian takwil mimpi. Wahai Tuhan, pencipta langit dan bumi, engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan Muslim dan gabungkanlah aku dengan orang yang soleh. Terima kasih Tuan Haji Aziz.
Dia Nabi ni, dia Nabi. Dia pun masih doa masa dia hidup, ya Allah matikanlah aku sebagai orang Muslim. Kita apa? Aku ustaz dah, aku tok imam, aku tok bilal, aku macam-macam lagi lah pakat dalam agama. Takkanlah aku mati kafir. Tu sangkaan kita kan. Tak. Para Nabi pun Allah ajar baca doa macam ni. Kita yang bukan Nabi, jauh lagi daripada Nabi, jauh lagi pada sahabat, lebih-lebih kena doa pada Allah. Ni bab mati Muslim. Tadi bab doa maksiat. Tadi bab doa Allah hindar pada maksiat. Walaupun kita ustaz, walaupun kita mengajar agama, walaupun kita hafal Quran, hafal hadis, tidak ada jaminan kita confirm boleh selamatkan diri kita pada dosa maksiat. Kena minta pada Allah, ya Allah berilah aku taufik hidayah untuk tinggalkan dosa maksiat. Doa yang Nabi ajar antaranya ialah Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah aku yang betul tu betul dan beri aku taufik untuk buat yang betul tu. Dan tunjukkanlah padaku yang salah tu salah, yang batil tu batil, dan berezekikan aku untuk menjauhinya. Semua orang Islam tahu dosa zina, dosa arak, dosa ambil rasuah, dosa judi. Betul kan? Dia tahu, orang Islam tahu semua benda tu batil. Tapi adakah semua mampu menjauhinya? Adakah semua mampu meninggalkannya? Tak. Tak semua mampu menjauhinya, tak semua mampu meninggalkannya. Sebab tu berhajat pada pertolongan, perlindungan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi apa lagi doa Nabi ajar? Nabi ajar doa Allahumma habib ilainal iman. Ya Allah berilah kami cinta iman. Cintakan iman. Ni orang cinta dengan iman lah ni. Nabi Yusuf ni orang cintakan iman. Walaupun dia duduk di tempat yang peluang nak zina boleh sangat. Zina dengan orang kaya-kaya tempat tertutup, orang lain tak nampak. Zina dengan orang kaya-kaya, zina dapat, duit dapat. Tapi sayangkan iman, sanggup tinggalkan segala benda tersebut. Lagi sambungan doa tadi, wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan. Ya Allah berilah kami benci pada kekufuran, kefasikan dan juga dosa maksiat. Tuan-tuan dan puan-puan, orang yang Allah bagi benci maksiat pada diri dia ni untung sangat. Walaupun dia duduk kat negara mak saleh yang tempat maksiat ni jalan kaki je, keluar rumah lagi tempat maksiat jalan kaki. Daripada rumah lagi tempat kerja, dia lalu 30, 40 tempat maksiat. Tempat zina, tempat minum arak, tempat judi, tempat tu, tempat ni. Daripada rumah dia ke tempat kerja, dia lalu 30 hingga 40 tempat maksiat. Contohlah, dia duduk kat luar negara, contoh. Tapi oleh kerana dia dicintakan iman, dia tak terdetik hati untuk pergi satu tempat. Orang yang tak cintakan iman, walaupun dia pergi Mekah, walaupun pergi Arab Saudi, dia masih lagi mencari-cari tempat untuk buat maksiat. Pergi tempat paling baik pun, masih lagi mencari tempat untuk buat maksiat. Na'udzubillah min zalik. Okey, baik. Seterusnya, sambung ayat kita balik. Fa maka istajaba telah menerima lahu baginya, bagi Nabi Yusuf, Rabbuhu oleh Tuhannya. Fa lalu sarafa dia telah palingkan. Sarafa dia telah palingkan. Ya Allah telah palingkan anhu daripadanya, itu daripada Nabi Yusuf, kaidahunna tipu daya mereka. Kaidahunna tipu daya mereka. Mereka ni siapa tadi? Wanita ramai-ramai tadi. Wanita-wanita bangsawan yang ramai-ramai tadi. Innahu sesungguhnya dia Allah, huwa dialah as-sami'u maha mendengar, as-sami'u maha mendengar, al-alim maha mengetahui, al-alim maha mengetahui. Okey, baik, tolong terjemahkan ayat baru kita. Puan Salmiah, terjemahkan boleh Puan Salmiah. Assalamualaikum Ustaz. Maka telah menerima baginya Yusuf oleh Tuhannya. Maka dia telah palingkan daripadanya tipu daya mereka. Sesungguhnya dia maha mendengar. Tak dapat lagi lah Ustaz, cepat sangat. Oh sorry. Al-alim maha mengetahui. Dia maha mendengar, maha mengetahui. Maha mengetahui. Yes, maha mengetahui. Okey, baik. Tadi doa Nabi Yusuf alaihissalam. Maka Allah kata Allah telah menerima doanya. Allah menerima doa Nabi Yusuf agar Allah SWT palingkan dia daripada cubaan, ujian, offer zina. Padahal Nabi Yusuf ni ada 1001 alasan untuk berzina masa tu. Orang yang nak, bukan dia yang nak. Dia offer dengan bayaran lagi. Dia offer dengan tawaran-tawaran yang hebat. Tapi dia orang sayangkan iman, dia sanggup dipenjarakan semata-mata untuk elak diri daripada berzina. Tuan-tuan dan puan-puan, Nabi Musa alaihissalam sanggup bekerja
selama 10 tahun. Semata-mata untuk menghalalkan pernikahan. Saat Nabi Musa AS nak kahwin duit tak ada. Maka mas kahwin dia apa? Kena kerja 8 tahun ataupun 10 tahun. Dia tahu perbuatan zina adalah haram, maka dia sanggup bekerja sampai 10 tahun semata-mata untuk menghalalkan sesuatu perhubungan antara lelaki dan perempuan. Orang tahu nilai dia sanggup susah payah. Orang tak tahu nilai, benda sedap, benda seronok, buat je lah sekejap, nanti minta maaf balik pada Allah Ta'ala. Nanti minta maaf balik pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lepas doa pada Allah, Allah terima doa dia, lalu Allah Ta'ala palingkan Nabi Yusuf kepada tipu daya mereka. Allah Maha mendengar doa hamba-hambanya. Satu. Dan Allah Maha mengetahui tahap kemampuan hamba-hambanya. Jadi kita, bila dengar tazkirah Jumaat, dengar kuliah kat radio, kat TV, ada perasaan nak tinggalkan maksiat. Ada niat nak tinggalkan dosa maksiat. Tapi Allah Ta'ala Maha mengetahui keadaan kita. Kita lemah, kita tak mampu, kita banyak kekurangan. Apa kita kena buat? Jangan putus asa doa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan putus asa doa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada doa, ada usaha. Pertama doa lah, semoga Allah jauhi diri kita daripada maksiat. Kedua, usaha kita kena ada. Apa usaha kita? Kita jauhkan diri kita daripada perkara-perkara yang boleh mendorong kita buat maksiat. Okay, tak nak cerita detail, kita tahu perkara-perkara yang zaman sekarang, kalau kita terlibat dengan perkara tu, kita mudah untuk pergi ke step seterusnya untuk buat maksiat. Jadi kita doa pada Allah, dan kita jangan buka ruang sikit pun pada diri kita untuk terlibat kepada perkara-perkara maksiat. Allah sebut dalam Quran, jangan kamu menghampiri zina. Allah tak sebut jangan zina. Tak ada orang tiba-tiba kau nak zina salah letak. Zina tu bermula dengan pandangan mata, pergi kepada lidah, pergi kepada hati, jatuh pada kemaluan. Mula tengok rasa seronok, tak nak alihkan pandangan, tengok lagi. Bila dah seronok, tengok, pergi pada lidah. Maksud lidah bercakap benda-benda tak sepatutnya. Cakap benda-benda yang boleh menimbulkan syahwat. Okay? Bila dah cakap benda-benda menimbulkan syahwat, maka jatuh dalam hati. Perasaan yang tak sepatutnya adalah. Lalu pergi pada kemaluan, buat dosa zina. Allah sebut dalam surah Isra. Boleh tak tengok surah Isra? Kalau baca dia boleh. Puan Rahimah, telah baca Puan Rahimah boleh? Puan Rahimah, surah Isra. Allah kata wala tak, muka surat 285 ayat 32. 285 ayat 32. 285 ayat 32. Ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu suatu perbuatan keji dan jalan yang buruk. Okey, baik. Janganlah kamu mendekati zina. Maksud jangan mendekati zina apa dia? Jangan kamu libatkan diri kamu dengan perkara-perkara yang bawa pada zina. Tak ada orang bangun tidur, tu nak zina. Tak ada orang macam tu. Zina ni bermula dengan mata, bermula dengan tak jaga mata, tak jaga mulut, tak jaga percakapan, tak jaga fikiran, barulah pergi pada zina. Jadi kita minta Allah pelihara bukan sekadar pelihara daripada zina. Kita minta Allah pelihara diri kita daripada perkara-perkara yang boleh bawa kepada lembah perzinaan. Semoga Allah pelihara kita, semoga Allah pelihara keluarga kita, cucu-cucu kita daripada perbuatan bahaya zina ini. Okey, baik, seterusnya. Summa ayat 35, summa kemudian Bada telah jelas lahum bagi mereka. Terjemah lahum bagi mereka. Kat sini Allah dah guna hum. Kalau kita tengok ayat yang ke-34 dan 33, lafaz mereka tu Allah guna apa? Lafaz mereka dalam ayat 34 dan 33 adalah hunna. Tengok ayat 33 Wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna, ha dengan nun. Jadi ha dengan nun ni dalam bahasa Arab adalah mereka untuk perempuan. Ha dengan nun, saya tulis kat skrin. Ha dengan nun ni tak kisahlah hunna ke, hina ke, ha balik depan ke, ha balik bawah adalah untuk perempuan. Sahaja, lelaki tak termasuk. Tapi bila Allah guna hum, sekarang ayat kita hum kan? Summa badalahum, ha dengan mim. Bila sebut hum, lelaki termasuk, perempuan pun termasuk.
Jadi kenapa Allah guna hum kat sini nanti kita terangkan. Min daripada ba'di sesudah ma apa yang ra'au mereka telah melihat al-ayat tanda-tanda. Okey, al-ayat tanda-tanda. La yasjununnahu mereka pasti akan memenjarakannya. La yasjununnahu mereka pasti akan memenjarakannya. Ini Nabi Yusuf lah. Hatta sehinggalah hinin satu tempoh masa. Okey, baik. Terjemahkan dia ayat baru kita. Tolong terjemahkan dia. Tuan Haji Izzali Sulaiman terjemahkan. Tuan Haji Izzali Sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian telah jelas bagi mereka daripada sesudah apa yang mereka telah melihat, tanda-tanda. Mereka pasti akan memenjarakannya hingga suatu tempoh masa. Okey, baik. Terima kasih Tuan Haji Izzali. Lalu setelah jelas bagi mereka, maksudnya macam pertama, wanita-wanita tadi memang dah give up dah. Wanita-wanita tadi memang dah give up dah. Memang dah tak nak. Memang Yusuf memang dah tak nak. Memang Yusuf ni pujuk kat mana, paksa kat mana, memang tak nak. Cuma sekarang masalah bagi keluarga kaya-kaya ni apa dia? Terutamanya keluarga angkat Nabi Yusuf ni, Al-Aziz dan juga isteri dia ni. Kalau Yusuf tidak dipenjarakan, kalaulah Yusuf tidak dipenjarakan, nanti isteri-isteri orang besar-besar ni akan sentiasa rajin nak datang rumah Nabi Yusuf. Rumah Zulaikha ni lah. Kenapa? Mana tahu kot kali ke-13, kali ke-14, kali ke-15 ajak dia nak. Jadi setelah mereka berbincang, terutamanya Zulaikha dan juga suaminya, dia kata apa dia? Sekarang ni dah tersebar berita yang aku dan juga kawan-kawan aku minat kat dia. Kalau perkara ni tak dibendung, nanti reputasi orang-orang atasan, reputasi orang-orang berpangkat dalam kerajaan Mesir pada masa itu akan tercalar. Reputasi akan buruk, jatuh reputasi mereka. Kepercayaan orang ramai pada mereka akan hilang. Lalu jalan terbaiknya apa dia? Yusuf dipenjarakan. Jadi Yusuf telah dipenjarakan dengan persetujuan Al-Aziz, tuan dia, kerana dihasut oleh isteri dia, Zulaikha. Dipenjarakan dalam keadaan dia tidak bersalah. Tujuannya apa dia? Untuk tutup mulut orang berkata-kata. Dia suruh Nabi Yusuf tutup mulut, Nabi Yusuf tutup mulut. Tapi cerita tu sampai juga pada wanita-wanita bangsawan tadi. Bila cerita tu dah sampai pada wanita bangsawan, adakah benda tu terhenti kat situ? Tak, tetap tersebar di seluruh Mesir. Jadi untuk jaga reputasi orang-orang atasan, nak jaga nama-nama baik orang atasan, maka apa dia? Kita penjarakan orang yang tidak bersalah. Dengan menyebarkan berita Yusuf yang telah menggoda isteri-isteri bangsawan. Itu satu. Yang kedua, kalaulah Yusuf tidak dipenjarakan, kalau kita buang negeri dia, kita buang daerah ke buang negeri, nanti timbul masalah pula kat tempat dia dibuang. Sekarang ni wanita-wanita kat tempat kita duk goda dia. Nanti kalau kita buang negeri, buang daerah, nanti wanita-wanita kat sana pula akan goda dia, akan buat benda tak baik pada diri dia. Nampak? Jadi Nabi Yusuf AS dipenjarakan dalam keadaan dia tidak bersalah, tapi dia dipenjarakan untuk tutup aib orang-orang atasan. Ini banyak sangat berlaku hari ini. Okey, dia yang bagi perintah, tiba-tiba bila kes tu naik, dia pun kata saya tak tahu. Nama-nama dia, tanda tangan dia. Badan dia tukang suruh, dia orang besar, dia tukang suruh orang bawah dia guna nama orang tu, tanda tangan orang tu. Jadi bila jadi apa-apa, dia tak kena. Untuk tutup aib diri dia, untuk selamatkan diri dia, jaga karier politik dia tak ada apa-apa. Yang kena tu lah orang bawah dia. Okay, dia kisah apa? Janji jawatan dia masih kekal, nama baik dia tak tercemar. Orang apa nak jadi pada orang tu kena penjara 10 tahun ke 20 tahun ke, bukan masalah dia lagi. Ini banyak berlaku dalam dunia kita hari ini. Baik. Jadi bila Nabi Yusuf dipenjarakan, walaupun nama buruk isterinya tersebar buat masa ni, kalau Nabi Yusuf tak dipenjarakan, nanti orang nampak je Nabi Yusuf, orang akan cerita pasal isteri Al-Aziz. Orang nampak je Nabi Yusuf, orang akan cerita pasal isteri Al-Aziz. Jadi cara nak cepat tutup cerita macam mana? Kita penjarakan dia. Bila penjarakan dia, nanti setelah 3-4 bulan, setelah setahun 2, orang dah tak nampak dia,
maka cerita pasal isteri Al-Aziz goda hamba ni dah senyap ataupun dah terhenti. Kita kata apa? Masa mengubah segalanya. Time heal everything kan. Tuan-tuan dan puan-puan, kelas siang ada sahabat kita Kapten Haji Abdul Latif kan, suami Kak Ram. Dia cerita apa dia? Masa tentera Korea nak bom sebuah negara, Jepun ke kat mana tak silap saya lah. Dia nak bom ni, bom kawasan orang awam. Maka kawan dia kata, kita bom ni kawasan orang awam ni, dia satu dunia kecam kita. Apa jawapan yang buat kepada nak bom tu? Dia kata apa? Tak apa, kita bom je. Orang akan bising 3 bulan. Orang akan bising 3 bulan. Lepas 3 bulan, orang tak akan cakap lagi tentang ni. Lepas 3 bulan, orang dah tak cakap lagi tentang ni. Isu-isu yang bangkit tahun lepas. Isu-isu yang bangkit awal tahun 2021. Sekarang awal tahun 2022, orang tak tersembang lah. Orang dah tak bising lagi dah. Jadi orang-orang jahat ni, dalam mindset mereka, nak buat apa? Buat je. Nanti lepas 5-6 bulan, orang tidak akan bercakap lagi tentang dia. Ini mindset orang jahat. Okay? Jadi zaman Nabi Yusuf dulu, mereka punya fikiran apa dia? Kalau Yusuf dipenjarakan, cerita buruk pasal isteri Al-Aziz ni akan cepat sikit hilang. Tapi kalau dia ada, orang nampak dia, orang ingat ceritanya. Orang nampak cerita ni. Jadi tujuan dia apa dia? Bila Yusuf dipenjarakan, mereka tahu Yusuf tak bersalah. Cuma bila penjarakan Nabi Yusuf, cerita tentang buruk isteri Al-Aziz cepat sikit hilang. Okey, baik. Dalam ayat ini ada perkataan al-ayat. Setelah jelas bagi mereka, setelah mereka melihat tanda-tanda. Baik, tanda-tanda kat sini ialah, pertama, tanda-tanda Yusuf tidak bersalah. Semua mereka melihat dan mengetahui Yusuf tidak bersalah, itu satu. Yang kedua, semua mereka melihat tanda-tanda apa dia? Yusuf memang tak akan nak buat apa yang mereka nak suruh buat. Itu maksud ayat ni. Yusuf ni memang tak akan buat apa yang mereka cuba nak Yusuf buat. Itu maksud setelah mereka melihat tanda-tanda. Lalu ayat ni Allah Ta'ala kata, mereka pun bersepakat Yusuf hendaklah dipenjarakan sehingga satu masa. Berapa lama masa ni tak diberitahu dalam ayat Quran, dalam hadis. Cuma ulama-ulama tafsir mengatakan, ada mengatakan 7 tahun, ada mengatakan 9 tahun, ada mengatakan 12 tahun. Ada kata 7, ada kata 9, ada kata 12. Berapa lama? Wallahu a'lam. Okey, baik, masuk ayat seterusnya. Jadi cerita kita lepas ni, Nabi Yusuf dah pun dimasukkan ke dalam penjara. Nabi Yusuf telah pun dimasukkan ke dalam penjara. Dan sama ayat baru. Dakhala telah masuk. Ma'ahu bersamanya bersama Nabi Yusuf. Ma'ahu bersamanya bersama Nabi Yusuf. Okey. As-sijna, ke penjara, telah masuk bersamanya bersama Nabi Yusuf. As-sijna, ke penjara. Okey. Fatayan, 2 orang pemuda. Fatayan, 2 orang pemuda. Qala telah berkata, ahaduhuma, salah seorang daripada keduanya. Ahaduhuma, salah seorang daripada keduanya. Ini sesungguhnya aku. Okey. Ara, melihat aku. Terjemah ara ni bermimpi melihat aku. Itu terjemah dia. Ini ara ni sesungguhnya aku. Ara ni bermimpi melihat aku. Boleh? Aksiru memerah. Khamran, arak. Aku bermimpi memerah arak. Okey, baik. Dan qala telah berkata, al-akhar, seorang yang lain. Al-akhar, seorang yang lain. Seorang lagi ni lah. Al-akhar, seorang yang lain. Seorang lagi. Ini sesungguhnya aku. Arani, bermimpi melihat aku. Arani, maksudnya aku melihat aku. Maksudnya aku bermimpi melihat aku. Ahmilu, membawa. Hamil, kan, daripada perkataan ahmilu ni keluar perkataan hamil. Fauqa, atas. Ra'si, kepalaku. Khubzan, roti. Roti bahasa Arab panggil khubuz. Khabai lah dah.
Khabazai, khubuz roti, khubzan roti. Ta'kulu yang makan, yang dimakan, ta'kulu yang dimakan. At-tairu oleh burung, at-tairu oleh burung. Minhu daripadanya, minhu daripadanya, daripada roti tersebut. Minhu daripadanya, daripada roti tersebut. Okey, Puan Alina Ghazali, terjemahkan ayat kita sekarang 36, terjemahkan Puan Alina boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Dan telah masuk bersamanya, iaitu Nabi Yusuf, ke penjara 2 orang pemuda. Telah berkata salah seorang daripada keduanya, sesungguhnya aku bermimpi melihat aku memerah arak. Dan telah berkata seorang yang lain, sesungguhnya aku bermimpi melihat aku membawa atas kepalaku roti yang dimakan oleh burung daripadanya. Okey, baik. Puan Alina, Ya, adakah orang perah arak? perah arak? Ada ke? Tak tahu lu Ustaz. Sahabat-sahabat lain ada tak orang perah arak? Dulu lah. Orang pijak Ada Ustaz perah arak. Dulu. Perah arak? Betul? perah anggur. Perah anggur. Itulah. Perah anggur je kan. Dengan kaki lah dulu-dulu. Sekarang tak ada mesin lah. Okey, baik. Okey, baik. Betul lah, perah. Ayat ni sebut perah arak. Arak ada orang perah. Arak orang tak perah. Arak minum je lah arak. Mana tak perah-perah apa lagi. Yang perahnya apa dia? Anggur. Betul kan? Betul. Ya. Jadi kalau ikutkan ayatnya, anggur apa anggur bahasa Arab? Inabun. Anggur dalam bahasa Arab. Ustaz, dalam Quran saya tulis anggur. Anggur. Macam mana tu? Quran Puan tulis anggur. Jadi kita punya terjemah salah ke macam mana? Anggur dalam bahasa Arab inabun. Inabun. Okey. Okey, plural dia a'nabin. Plural dia anggur-anggur. Jadi kalau ayat ni, kaku memerah anggur, senanglah faham. Jadi aku perah arak ni betul ke salah? Macam mana nak terjemah aku perah anggur ke perah arak? Tuan-tuan dan puan-puan nak terjemah perah anggur ke perah arak? Arak ni apa arak? Perah anggur lah tak? Ya, anggur. Perah. Ya. Okey. Sebab apa? Sebab tak ada orang perah arak Puan Syarifah, betul Ya, betul. Betul Perah anggur. Ya. Okey, baik. Macam mana Puan Syarifah? Ayat kita bahasa Melayu, Puan Syarifah. Saya masak nasi. Saya masak Betul ke nasi. salah? Betul? Saya masak nasi, betul? Nasi dah masak nak buat apa lagi? Betul. Betul. Orang Melayu cakap saya masak nasi, betul. Bukan saya masak beras. Betul. Patutnya saya masak beras lah kan? Ya, betul. Saya faham. Jadi maknanya ayat tu pun betul lah kat dia. Saya Yes. perah arak. Betul-betul. Saya perah arak dengan saya masak nasi. Sama lah kaedah dia. Betul, Kan? Ustaz. Betul. Patutnya kena ubah bahasa Melayu. Saya masak apa tu? Masak beras je. Tapi bahasa Melayu sebut saya masak nasi. Kan ada orang Melayu guna. Saya masak beras. Nasi dah masak buat apa? Nak goreng nasi adalah saya goreng nasi. Nasi masak nasi. Dalam kaedah bahasa Arab. Okey. Jadi yang terjemah saya yang dalam Quran dia terjemah aku memerah anggur. Saya tak nak kata salah. Penterjemah tu mungkin tak salah. Tapi dia kata susah nak terangkan, kita tulis je lah aku memerah arak. Aku memerah anggur. Dalam kaedah bahasa Arab dia panggil apa? Al-i'tibaru ma yakun. I'tibar mengambil kira. Okey, al-i'tibar ni mengambil kira. Al-i'tibar maksudnya mengambil kira apa yang yakunu akan terjadi. Ni kaedah ni. Saya masak nasi dengan saya perah arak, ni kaedah dia. Okey, jadi kalau ada orang tegur apa ayat Quran ni, saya perah arak, cakap kat dia saya masak nasi pun salah. Apa soalan i'tibar? Mengambil kira apa yang yakunu akan terjadi. Itu bahasa kaedah dalam bahasa Arab. Mengambil kira apa yang akan terjadi. Sebenarnya macam ni, saya akan masak beras sampai jadi nasi.
Itu ayat panjang dia. Saya akan masak beras sampai jadi nasi. Panjang kan? Buang semua sekali, saya masak nasi. Jelas? Ni panggil mengambil kira apa yang akan terjadi. Maksudnya apa ni? Beras tu saya akan masak sampai dia jadi nasi. Panjang. Dia potong terus, saya masak nasi. Sama juga kat sini, saya akan memerah anggur sampai jadi arak. Panjang kan? Jadi kita ringkaskan, ya Allah, ayat Quran meringkaskan. Saya perah arak. Jadi jangan pula orang jangan pula buat cerdik tanya, apalah orang perah arak? Mana ada orang perah arak? Orang perah anggur sampai jadi arak? Ya, orang perah anggur sampai jadi arak. Tapi Quran ringkaskan, saya memerah arak. Janganlah faham orang ambil arak, air arak untuk minum tu dia perah nak keluar apa lagi. Ini dipanggil al-i'tibaru ma yakun, mengambil kira apa yang akan terjadi. Saya masak nasi, maksudnya saya akan masak beras sampai jadi nasi. Anggur dalam bahasa Arab a'nabun ataupun inaban. Tengok anggur, boleh tak? Kita tengok perkataan anggur dulu. Saya sebut tadi anggur, ain, nun, ba. Ni anggur ataupun a'nab, plural dia. Dalam bahasa Arab, bila Allah nak, dalam Quran, bila Allah nak cerita pasal kebun-kebun, mesti keluar anggur. Sebab Quran turun kat tanah Arab. Orang Arab suka anggur, suka kurma. Kalau Quran turun kat tanah Melayu, Asia Tenggara, mungkin ayat Quran akan berubah menjadi banyak durian musangki. Mungkinlah. Tengok buku surat 583, boleh tak? Page 583. Puan Rahimah, telah baca Puan Rahimah? Boleh Puan Rahimah? Ada Puan Rahimah? Ayat berapa Ustaz muka surat? 583. 583 ayat 3132 atas sekali. 3132. 583 ayat 31 dan 32. 31 dan 32. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan. 32. Mereka diberi taman-taman bunga dan kebun-kebun buah terutama anggur. Okey, baik. Anggur tu apa perkataan dia bahasa Arab? A'naban, betul kan? Innalil muttaqina mafazan hadaiqa wa a'naban. A'naban, anggur-anggur ni plural. Satu dia apa? Puan Rahimah, muka surat 585. Muka surat 585 boleh? 585 ya. Ayat yang ke-24 sampai 28. 24 sampai 28. Bismillahirrahmanirrahim. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. 25. Kami yang telah mencurahkan air dengan melimpah ruah dari langit. 26. Kemudian kami membelah bumi dengan sebaik-baiknya. 27. Lalu di sana kami tumbuhkan biji-bijian. 28. Dan anggur serta sayur-sayuran. Anggur tu apa? Bahasa Arab dia? Inaban. Anggur 28. Inaban kan? Inaban. Inaban. Ni anggur. Sebiji ke sebiji lah, satu pokok. A'nabun ataupun a'naban, banyak pokok anggur. Ni anggur dalam bahasa Arab. Dalam ayat kita ni tak perkataan anggur, tidak ada perkataan anggur dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, dalam ayat kita sekarang. Arak apa arak dalam bahasa Arab? Arak yang kita sedang terjemah ni. Arak dalam bahasa Arab adalah khamra. Arak dalam bahasa Arab adalah khamra. Apa terjemah khamra? Khamra ni dipanggil arak. Kenapa khamran dipanggil arak? Kerana khamran ni dia menutup akal seseorang. Dia menutup akal seseorang. Tudung apa tudung? Tudung. Kita pakai tudung. Pakai kita lah. Tuan-tuan, puan-puan pakai tudung kan? Tudung dalam bahasa Arab, khumurihinna. Khamran, Khamran ni arak. Tudung dipanggil khimar. Tudung dipanggil dalam bahasa Arab khimar. Bukan himar. Himar binatang. Khimar. Tudung. Tudung lah. Plural dia khumur. Khamimra, khumur.
Jadi tudung yang kita pakai sama root word dengan arak. Kerana apa? Masing-masing menutup. Tudung tutup kepala, arak tutup akal. Tengok perkataan tudung. Surah An-Nur. Boleh tak tengok surah An-Nur? Siapa dia? Tolong baca dia. Puan Aliza Ali. Ada Puan Aliza Ali? Ada Ustaz. Surah An-Nur, tolong baca boleh surah An-Nur. Saya cari ke surah sekejap. Saya nak tunjuk perkataan tudung tu sama tak dengan arak. Arak kita sekarang khamran. Surah An-Nur, muka surat 353. Muka terima veil. V-E-I-L. 353. Ayat yang ke-31. Ayat tu panjang. Baca 3-4 baris cukup. Sampai keluar perkataan tudung. Bismillahirrahmanirrahim. Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya dan janganlah menampakkan perhiasannya, auratnya, kecuali yang biasa terlihat. Dan hendaklah mereka menutup kain tudungnya hingga ke dada dan janganlah menampakkan perhiasannya. Cukup, terima kasih. So kain tudung tu apa bahasa Arab dia? Tengok bahasa Arab saya baca ayatnya. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahun wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin. Khumurihin tu khamim ra. Baik, dalam muka surat ni kan. Untuk lelaki ayatnya pendek 30 kan. Untuk perempuan panjang ayat dia. Kalau baca boleh, Puan Nur Hidayah boleh tak lah Puan Hidayah? Puan Nur Hidayah Ahmad. Ada Puan Nur Hidayah. Ustaz tadi masa tudung tu di page berapa Ustaz? Yang 353. Sekarang pun kita dah buka 353 juga. Tolong baca semua boleh. Semua buka boleh. Page 353 semua buka boleh tak? Page 353 semua buka. Puan Nur Hidayah Ahmad tolong baca boleh? Ayat 30. Tiga, 30 lah Ustaz? Ya, 30. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah kepada lelaki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa mereka lakukan. Sikit lagi, terus. Puan Hidayah sikit lagi. 31. Ya. Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya dan janganlah menampakkan perhiasan iaitu auratnya kecuali yang biasa terlihat. Dan hendaklah mereka menutup kain tudungnya sehingga ke dada dan janganlah menampakkan perhiasannya. Okey, cukup Puan. Okey, baik. Apa saya nak sampaikan dalam dua ayat ni? Surah An-Nur ni cerita pasal zina. Cerita pasal zina lah surah An-Nur ni. Ayat 2 tu cerita pasal hukum zina. Allah suruh sebab 100 kali ayat 2. Ayat 2 surah An-Nur. Tapi tak apalah. So dalam ayat 30 dan 31 ni, untuk elak zina, Allah kata lelaki jaga pandangan. Tu je. Allah kata kat lelaki jaga pandangan. Bila jaga pandangan, boleh jaga kemaluan. Untuk perempuan, panjang tak ayat dia? Panjang ayat 31. Ayat untuk elak zina, untuk lelaki 30 pendek 2 baris. Cuba tengok page 353 ni. Untuk lelaki 2 baris. Tapi untuk perempuan panjang berapa baris? 2, 4, 6, 8, 9 setengah baris. Kat 10 baris. Maksudnya apa dia? Untuk lelaki kena jaga mata untuk elak zina. Untuk perempuan kena jaga mata dan lagi penting jaga penampilan. Untuk perempuan kena jaga mata dan juga kena jaga penampilan. Untuk buat jaga mata pendek ya. Penampilan tu panjang Allah cerita penampilan sampai habis ayat. Kita tak bincang lah. Jadi dalam bab zina lelaki kena jaga mata. Perempuan pun kena jaga mata. Dalam masa yang sama perempuan kena jaga penampilannya. Kerana apa? Kalau tak jaga penampilan maka mudah nak terdedah kepada zina. Okey, baik. Saya sebenarnya nak terangkan perkataan tudung je bahasa Arab tadi. Tudung, arak dalam bahasa Arab khamran. Arak dalam bahasa Arab khamran. Tudung dalam bahasa Arab khimar. Kerana apa? Dua-dua memberi makna tutup.
Okey, baik. Ayat kita dah terjemah. Kita dah terjemah belum? Kita dah terjemah dah ayat. Ustaz. Ya. Kalau hijab tu apa pula? Hijab tu penutup. Hijab tu bukan sekadar hijab pun penutup. Hijab tu maksudnya penutup. Cuma hijab ni, kita nampak ke kita tak nampak. Tak maksud hijab. Ada hijab kita nampak. Contoh penutup Kaabah dia panggil hijab. Okey, wanita ditutup seluruh badan dia dengan kain tudung. Dipanggil hijab juga. Khimar ni kan untuk tutup kepala je. Tudung yang dia nama khumur ni kan untuk tutup kepala. Kalau tutup kaki, tutup tempat lain, tutup kaki, tutup tangan, tutup rumah, tutup kereta, tu dipanggil benda lain. Dipanggil sutrah. Penutup. Hijab ni kadang-kadang yang nampak, kadang-kadang tak nampak. Contoh, ketika mana Nabi SAW di Mekah, ni contoh lah ni perkataan hijab. Ketika mana Nabi baca kat Mekah, isteri Abu Lahab pergi kat Nabi, kat Abu Bakar, dia tanya Abu Bakar, Muhammad mana Muhammad? Aku dengar dia baca surah kutuk aku dengan lelaki aku. Ketika mana turun surah Al-Lahab lah. Mana Muhammad? Aku dengar dia baca surah kutuk aku dengan suami aku. Ustaz tak dengar, breaking. Orang lain macam mana? Okey. Orang lain okey puan? Internet puan tu, mungkin hujan. Okey. Ataupun ada tikus tengah berjalan atas wayar Unify rumah puan. Okey puan, orang lain okey maksudnya saya takut semua tak okey, saya ulang balik. Tak apa, saya ulang balik. Di Mekah satu hari turun surah Al-Lahab. Maka orang baca surah Al-Lahab, marahlah si Abu Lahab ni Ummu Jamil. Dia bawa batu sebiji, dia pergi kat Kaabah. Masa tu Nabi tengah duduk dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dia pun cakap kat Abu Bakar dengan Nabi. Dia kata, "Wahai Abu Bakar, mana kawan kau?" Maksudnya Nabi Muhammad lah. Okey. Aku dengar dia baca surah kutuk aku dengan suami aku. Kalau aku nampak dia, aku akan pasti baling batu ni kat mulut dia kerana dia telah cakap tak baik tentang keluarga. Maka dia pun beredar. Maka Abu Bakar tanya, Rasulullah, dia tak nampak Tuhan ke? Ya Rasulullah, tak nampak Tuhan ke? Maka Allah turunkan ayat, tengok page 286. Boleh tak? Ni hijab tadilah, page 286. Tolong baca dia Puan Suraya Haidar. Tolong baca Puan Suraya Haidar, boleh? Page 286 ada perkataan hijab. Siapa yang tanya hijab tadi? Siapa yang tanya hijab tadi? Hidayah. Oh, nak Puan Hidayah. Okey, tak apa. Tolong baca boleh Puan Suraya Haidar, page 286, ayat 45. Hijaban tu. Dan apabila engkau Muhammad membaca Al-Quran, kami adakan suatu dinding yang tidak terlibat antara engkau dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat. Okey, baik. Terima kasih Puan Suraya Haidar. Tengok ayat ni. Wa idza qara'tal Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Hijab tak nampak. Hijab mana nampak? Ada hijab yang nampak. Berhijab tak ada masalah, panggil hijab. Hijab ni maksudnya penutup. Allah tutup. Nampak tak penutup tu? Tak nampak apa penutup. Wanita wajib bertudung ke wajib pakai hijab? Wajib berhijab. Wanita tak wajib bertudung. Wanita wajib berhijab. Salah satu cara berhijab adalah dengan memakai tudung. Itu kalau tak nak pakai tudung, Ustaz Azhar itu kata pakai berdi, dia pakai berdi. Pakai baju kurung pun berdi atas kepala. Jadi tak nampak aurat pun tak ada masalah. Ni Ustaz Azhar itu yang katalah. Hijab tu umum. Hijab tu umum. Tak kisahlah pakai apa saja. Dalam bahasa Indonesia banyak diterjemahkan cadar. Dia panggil cadar. Okay, salah satu cara berhijab adalah dengan memakai tudung. Boleh? Okey, baik. Kat mana tadi? Daripada perkataan mastura ni, keluarlah orang nama mastura kan. Orang nama mastura. Apa terjemah mastura? Yang ditutup. Terjemah mastura tu yang ditutup. Tapi kadang-kadang setengah tu nama mastura pun tak tutup juga. Okey, baik. Tak apa, sambung mula kita. Kita dah jauh cerita benda lain. Okey, sambung sekarang. Tadi saya nak cerita pasal arak, pasal hijab. Sekarang masuk balik ayat 36. Setelah Nabi Yusuf AS masuk penjara, maka masuklah juga ke penjara dengan dia 2 orang lelaki. Maksudnya bukan 3 orang je dalam penjara tu. Penjara ramai lagi lah. Dalam penjara ni ramai lagi lah. Paduan-paduan yang lain. Okey. Lalu masuklah bersama Nabi Yusuf 2 orang lelaki.
Dua orang lelaki ni siapa dia? Tak siapa dua orang lelaki ni. Salah seorangnya adalah pekerja istana, tukang bagi minum. Tukang bagi minum, serve minuman istana. Seorang lagi tukang buat makanan ataupun tukang serve makanan istana. Yang tukang bagi minum ni namanya sarham. Yang tukang bagi makan ini namanya barham. Yang tukang bagi minum istana ni namanya sarham. Ejennya dalam bahasa Arab sin ra ha mim, ha tebal, sarham. Okey, dia tukang bagi minum. Yang tukang bagi makan, tukang buat roti, tukang bagi makan namanya barham. Ini salah satu tafsir. Dan nama ini pun datangnya daripada Israiliyat. Sarham, satu lagi barham. Okey, baik. Ini salah satu tafsiran. Nak percaya boleh, tak nak percaya pun boleh. Tak wajib percaya dan tak wajib menafikan. Kalau terima pun tak jadi masalah dalam bab akidah, kalau tak terima pun tak jadi masalah. Sebab sumber nama-nama ini adalah daripada Israiliyat. Bukan daripada ayat Quran, bukan daripada hadis Nabi SAW. Kalau ada pun yang mengatakan nama-nama ni, para sahabat, contohnya Abdullah bin Abbas, Qatadah, mereka tetap dapat nama ni daripada mana? Daripada guru-guru Yahudi yang masuk Islam. Antaranya Ka'ab bin Al-Ahbar. Abdullah bin Salam. Dia orang ni Yahudi, dia orang dengar cerita-cerita ni daripada guru-guru Yahudi mereka. Masuk Islam, mereka sampaikan cerita ni pada orang Islam. Jadi cerita-cerita macam ni dia panggil Israiliyat. Ini satu riwayat, namanya Sarham Barham. Dalam riwayat yang lain, nama dia, ada pendapat mengatakan namanya Mukhallab. Kalau yang tukang bagi minum, namanya Abruha ataupun Yuna. Alif bara wawha alif, Abruha ataupun Yuna. Manakala seorang lagi tukang buat roti, namanya Ghalib ataupun Mukhallab. Jadi waktu kita kata apa, nama ni kita tak boleh yakin. Ni pasal baru tengok dua tafsir. Kalau tengok tafsir lain, mungkin macam-macam nama lagi keluar pelik-pelik. Tadi namanya Sarham Barham. Di dalam tafsir lain ada nama dia Abruha ataupun Yuna. Ada seorang lagi nama dia Ghalib ataupun Mukhallab. Nak tengok tafsir ni. Tafsir saya baca adalah tafsir yang saya baca ni adalah tafsirnya tafsir Hasyiah Sawi. Khat yang digunakan dalam tafsir adalah khat Parsi. Kalau tuan-tuan nak tengok khat Parsi lah. Tulisan Parsi bahasa Arab tapi dia guna tulisan Parsi. Nampaklah kat skrin? Boleh nampak kat skrin? Nampak Ustaz? Boleh baca tak? Okay, ni. Tak boleh Ustaz. Tak boleh baca Tak pandai. Tak pandai. Okay, ni khat Parsi ni. Kalau dapat tulis khat ni cantik tulisan. Okay, ni saya baca bawah ni. Nampak ni? Nampak tak saya punya mouse ni kan? Ismuhu Abruha au Yuna wal akharu khubbazuhu wa ismuhu Ghalib au Mukhallab. Namanya ialah Abruha ataupun Yuna, dan seorang lain khubbazuhu, tukang buat rotinya, namanya adalah Ghalib ataupun Mukhallab. Kitab saya ni adalah kitab bahasa Arab tapi ditulis oleh ulama-ulama dia Pakistan. Sebab tu tulisan dia macam ni. Tulisan Urdu pun macam ni. Okey. Jadi dua orang pembuat roti. Dua orang pekerja istana ni dia dimasukkan ke penjara juga. Sebab apa? Macam mana cerita dia dua-dua masuk penjara? Satu hari di Mesir. Ada kumpulan-kumpulan pemberontak yang nak bunuh Raja Mesir. Nama Raja Mesir pada masa itu adalah Ar-Rayyan bin Al-Walid Al-Amliqi. Nama Raja Mesir pada masa itu. Masa itu Fir'aun tak ada lagi. Istilah Fir'aun belum ada lagi. Lebih kurang 400 tahun lepas ni, barulah Mesir ditawan oleh puak Kipti, barulah keluar istilah Fir'aun. Masa ni Raja Mesir gelaran dia Malik. Jadi nama raja pada masa itu adalah Ar-Rayyan bin Al-Walid Al-Amliki, puak Amalikah. Baik. Ada kumpulan pemberontak yang nak raja ni mati. Maka apa kumpulan pemberontak ni buat? Dia telah rasuah pemberi minum dan tukang buat roti. Dia rasuah Sarham dan Barham tadi.
Dia rasuah agar kedua-dua mereka meletakkan racun dalam minuman dan makanan diraja. Zaman sekarang pun ada. Zaman sekarang maksudnya cerita dulu-dululah. Sebelum zaman 30-40-an dulu. Orang nak bunuh raja, nak bunuh dengan senjata, dengan kumpulan tentera, tak boleh. Sebab dia punya bodyguard dia ramai, tentera dia ramai, memang tak menang kalau pegang. Jadi cara halus nak bunuh raja macam mana? Selain sihir, selain guna santar, guna sihir, kita rasuah dia punya tukang buat air, rasuah dia punya tukang buat makanan, letak racun dalam makanan. Okey, kalau tuan-tuan kenal Abdullah Sidi. Abdullah Sidi adalah salah seorang ketua komunis Malaysia. Okey, dia tak boleh cakap. Pada dia umur dia 80 lebih ke 90 lebih, dia tak boleh bercakap. Abdullah Sidi. Abdullah Sidi salah seorang pemimpin komunis lah Malaysia, tapi tak mati kat sini, mati kat Thailand kan. Dia 90 lebih umur 90 lebih tak boleh bercakap. Sebab apa? Dia diracun oleh orang kanan dia. Orang kanan dia letak racun dalam minuman dia nak bunuh dia. Tapi tak sempat mati lah. Tapi kesan racun tu tak boleh cakap. Suara tak keluar. Nak bercakap bunyi tak keluar suara dia. Jadi mereka berdua ni rasuah si Sarham dan Barham ni untuk meracuni makanan dan minuman diraja. Mula-mula dua-dua setuju. Dua-dua mula-mula setuju lah. Sebab dapat bayaran rasuah. Tapi yang si Sarham ni dia rasa tak sedap hati, dia pun nak taubat. Dia pun menyesal tak nak buat. Tak nak terima lah. Dia tak nak terima rasuah tadi. Sebab tak nak terlibat dalam perbuatan meracuni ataupun beri minum makanan dan minuman yang beracun pada raja. Tapi yang si seorang lagi ni, tukang buat roti ni, ataupun tukang serve roti istana ni, nama dia Barham ni, dia nak rasuah tadi. Dia ambil rasuah tadi. Bila dia ambil rasuah, maksudnya dia pun letaklah racun dalam makanan diraja. Ketika mana makanan dan minuman dihidangkan di hadapan raja, maka Sarham, iaitu tukang tuang air ni, dia cakap kepada raja, jangan makan wahai tuanku, jangan makan. Sebab dalam makanan tu ada racun. Marahlah si tukang buat roti ni tadi. Dia pun cakap juga pada raja, jangan minum air tu tuanku. Sebab dalam air tu pun ada racun juga. Dia nak selamatkan diri dia, tak puas hati, dia pun tuduh dalam air racun. Maka raja pun cakap pada Sarham, tukang tuang air, cuba minum air ni. Minum air yang kau tuang kat aku ni. Maka si Sarham, dia yakin air tu dia yang buat. Air tu dia yang buat. Dia tak letak racun. Dia minum. Dia minum, okey, tak ada masalah. Raja cakap pada Barham, tukang buat roti, makan makanan yang kau makan ni. Dia tak nak makan. Dia enggan untuk makan. Lalu makanan dia raja suruh bagi pada makanan dia raja suruh bagi pada binatang tu makan, mati. Lalu raja pun memerintahkan kedua-dua mereka dipenjarakan. Ni cerita dua-dua masuk penjara. Ni ceritanya dalam tafsir Hasyiah Sawi. Jadi kedua-dua mereka dipenjarakan bersama Nabi Yusuf alaihi salam. Setelah 5 tahun dipenjarakan, mereka pun bermimpi. Oleh kerana seorang tu tukang kerja dia tukang perah anggur, beri minum kat raja, maka mimpi dia pun berkaitan dengan anggur-anggur jugalah. Seorang lagi kerja dia tukang buat roti, masakkan roti untuk istana, maka mimpi dia pun kaitan dengan roti juga. Sebab tu dalam hadis kita pernah share sebelum ni, Nabi kata mimpi tu ada 3. Pertama, ru'ya min Allah, mimpi daripada Allah. Yang kedua, wa ru'ya tahzinun minasyaitan, mimpi yang menyedihkan daripada syaitan. Yang ketiga, wa ru'ya rajuli alladhi yarahu fil yaqazah fa yarahu fil manam. Mimpi seorang lelaki yang mana apa dia biasa buat siang hari, apa dia biasa sibuk siang hari, itulah yang dia nampak dalam mimpi dia di malam hari. Jadi tukang buat roti, mimpi dia pun kaitan dengan roti. Tukang buat air diraja, dia punya mimpi pun ada kaitan dengan air diraja juga. Jadi setelah 5 tahun dipenjarakan, mereka pun bermimpi. Lalu mereka pergi jumpa Nabi Yusuf alaihi salam. Telah berkata salah seorang di antara keduanya, iaitu yang bernama Sarham tadilah. Dia kata, aku bermimpi melihat aku perah anggur. Perah anggur sampai jadi arak. Seorang lagi berkata, aku bermimpi aku melihat atas kepalaku ada roti, bawa roti. Lalu roti tersebut dipatuk-patuk dimakan-makan oleh burung. Ni ringkas. Cerita dia macam ni. Cerita panjang, mimpi panjang dia macam ni. Orang yang Sarham ni, tukang tuang air diraja, tukang tuang air minuman diraja, buat air minum kat raja, dia kata, aku tengok dalam mimpi aku ada dalam sebuah kebun. Dalam kebun tu ada pokok anggur
yang mana dalam kat pokok tu ada 3 tangkai anggur. Dan kat tangan aku masa tu ada seolah-olah jak ataupun gelas besar istana. Lalu aku perah-perah anggur tersebut dan aku bagi minum raja. Ni mimpi dia. Orang yang kedua, dia kata, aku mimpi seolah-olah atas kepala aku ada 3 bakul. Dalam bakul tu ada roti dan macam-macam makanan-makanan yang lain. Lalu datanglah burung gagak mematuk-matuk daripada roti yang aku bawa tersebut. Boleh? Ini mimpi kedua-duanya. Lalu jumpa Nabi Yusuf alaihi salam. Okey, sambung ayat seterusnya. Nabbi'na, ceritakanlah untuk kami. Terjemah nabbi'na, ceritakanlah untuk kami. Ceritakanlah kepada kami. Bi dengan takwilih tafsirannya. Takwilih, terjemah dia tafsirannya. Inna sesungguhnya kami, naraka melihat engkau. Naraka melihat engkau. Ini kata-kata yang ditujukan kepada Nabi Yusuf. Kami melihat engkau min daripada al-muhsinin, orang-orang yang berbuat baik. Al-muhsinin, orang-orang yang berbuat baik. Okey, saya rasa semua dah terjemah. Ada tak belum terjemah lagi? Semua dah terjemahkan? Okey, tolong baca dia. Puan Izawani, tolong baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ceritakanlah kepada kami tafsirannya. Sesungguhnya kami melihat engkau orang-orang yang berbuat baik. Okey, baik. Terima kasih Puan Izawani. Setelah mereka berdua jumpa Nabi Yusuf, cerita mimpi mereka pada Nabi Yusuf, mereka pun kata, ceritakanlah pada kami dengan takwilnya. Sebab mereka tengok Nabi Yusuf ni walaupun dalam penjara, orang yang beramal. Siangnya berpuasa, malamnya beribadat, berbuat baik dengan semua orang dalam penjara. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau berkata, ayat ni nak beritahu kita bahawasanya apa? Nabi Yusuf, walaupun duduk kat tempat orang yang jahat-jahat, penjara, tempat orang jahat, walaupun tak semuanya bersalah. Contoh Nabi Yusuf tak bersalah. Tukang tuang air tadi tak bersalah. Tapi dipenjarakan juga kan. Walaupun ada orang yang tak bersalah dalam penjara, tapi majoriti, kebanyakannya orang jahat-jahat. Penjerayah, banduan. Jadi ayat ni nak beritahu kita apa dia? Walaupun Nabi Yusuf berada dekat tempat berkumpulnya orang jahat-jahat, tempat tersebut tidak menghalangnya untuk jadi orang yang baik. Tengok. Orang penjara ni, puji dia ni. Ayat 36 ni, banduan dalam penjara puji Nabi Yusuf dengan mengatakan, kami tengok kau ni orang baik. Jadi ayat ni nak ajar kita apa dia? Walaupun kita duduk kat tempat suasana orang jahat-jahat, tempat orang jahat-jahat, tempat tersebut, suasana tersebut tak boleh menjadi penghalang bagi diri kita untuk kita jadi orang yang baik. Tak kisah duduk tempat orang jahat-jahat, duduk tempat orang yang jauh pada agama. Kenapa kita nak ikut mereka? Mereka jauh pada agama, mereka tak kenal agama, tu urusan mereka. Saya kena pastikan diri saya jadi orang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini ada dalam tafsir Ibnu Katsir. Okey, baik, tak apa. Sambungan cerita dia macam ni. Lalu mereka pun cakap kepada Nabi Yusuf, boleh tak takwilkan mimpi kami? Kerana macam mana mereka tahu? Kerana Nabi Yusuf sebelum ni pernah mentakwil mimpi orang-orang yang lain. Itu satu tafsiran. Ataupun cerita dia macam ni. Cerita dia, mereka tengok Nabi Yusuf ni baik. Jadi dalam bab takwil mimpi ni, tanya orang baik tak? Mungkin Nabi Yusuf tak pernah kata kat dia, saya pernah takwil mimpi. Tapi mereka tengok Nabi Yusuf ni dalam penjara orang yang beramal, orang yang bersabar, orang yang banyak menasihati, orang yang tidak mencampuri urusan orang lain, tak suka mengata orang lain, bersabar terhadap kerana orang lain. Jadi mereka berdua punya sangkaan, mimpi kita ni, dialah orang terbaik untuk kita tanya pendapat. Dan kadang-kadang kita ustaz, kita mengajar Quran je, kita ngaji je. Orang tu mimpi WhatsApp kita, ustaz semalam saya mimpi gini. Kita tak tahu, ni takwil mimpi. Mimpi kita sendiri pun kita tak pandai tafsiran ni, tiba-tiba orang lain punya mimpi tanya kita tafsiran ni. Mana kita tahu? So kenapa dia tanya? Mungkin bagi dia yang bertanya tu, dia rasa ustaz ni mungkin orang beramal lebih sikit, mungkin orang tahu lebih sikit. Mungkin orang yang ada amalan-amalan tertentu lebih sikit, mungkin boleh tahu takwil mimpi, sebab tu dia tanya. Jadi mereka tanya Nabi Yusuf ni dalam keadaan mereka anggap, mereka rasa Nabi Yusuf lah orang paling terbaik untuk mentakwil mimpi mereka. Ini kali kedua Allah sebut mereka puji Nabi Yusuf. Allah puji Nabi Yusuf dengan panggilan muhsinin. Kali pertama kita dah lalu ayat 22 surah ni.
ayat 22, Allah dah sebut Nabi Yusuf muhsinin. Sekarang pun sama juga Nabi Yusuf masih lagi muhsinin. Okey, baik, seterusnya ayat 37. Qala, dia telah berkata, dia Nabi Yusuf, qala, dia telah berkata, la tidaklah ya'tikuma, datang kepada kamu berdua, ya'tikuma, datang kepada kamu berdua, ta'amun makanan, turzaqanihi, yang kamu berdua akan diberikannya. Ta'amun makanan, turzaqanihi, yang kamu berdua akan diberikannya. Illa melainkan nabba'tukuma, aku akan memberitahu kamu berdua. Nabba'tukuma, aku akan memberitahu kamu berdua. Bi dengan ta'wilihi, tafsirannya. Okey, interpretationnya. Qabla, sebelum an bahawa ya'tiyakuma, ia datang kepada kamu berdua. Terjemah ya'tiyakuma, ia datang kepada kamu berdua. Ia tu apa? Makanan-makanan tersebut. Okey, baik, terjemahkan yang baru kita. Puan Salasiah, terjemahkan boleh Puan Salasiah ayat kita 37 ni. Bismillahirrahmanirrahim. Dia telah berkata, tidaklah kamu berdua datang kepada makanan yang kamu berdua akan diberikan, melainkan kamu berdua akan melainkan aku akan memberikan kepada kamu berdua tafsirannya sebelum bahawa ia datang kepada kamu. Okey, baik. Terima kasih Puan Salasiah. Setelah mereka berdua datang pada Nabi Yusuf jawab. Ini kata-kata Nabi Yusuf. Nabi Yusuf nak meyakinkan mereka yang Nabi Yusuf memang boleh mentakwilkan mimpi mereka berdua. Nabi Yusuf berkata, tolong mute kan boleh? Semua tolong mute kan? Nabi Yusuf alaihi salam cakap dalam ayat ni, aku boleh datangkan takwil apa yang kamu tanya tadi itu sebelum makanan datang kepada kamu berdua. Maksudnya apa ni? Nabi Yusuf nak kata, aku tak perlukan masa lama. Aku tak perlukan berjam-jam, berhari-hari untuk fikir, untuk istikharah, untuk solat hajat ke, untuk dapat wahyu baru daripada Allah, untuk takwil mimpi kamu, tak perlu. Aku ni memang Allah dah ajar ilmu takwil mimpi, dan aku tak perlukan masa yang lama pun untuk mentakwil ataupun mentafsirkan mimpi kamu. Maksud yang kedua, itu maksud pertama. Maksudnya Nabi Yusuf nak kata, aku ni tak perlu masa lama pun. Sebelum makanan pagi ni sampai, ataupun sebelum makan tengah hari ni sampai, aku dah boleh cakap apa makna mimpi kamu. Tafsiran yang kedua ialah, Nabi Yusuf nak cakap, betapa dia boleh takwil mimpi mereka berdua. Dia bukan sekadar boleh takwil mimpi mereka berdua yang belum berlaku tu. Dia boleh juga cakap pada kamu berdua, makanan apa yang akan dihidangkan pada kamu berdua hari ni. Nabi Yusuf bukan sekadar boleh takwil mimpi yang arak dan juga roti tadi, bukan pasal tu saja aku boleh takwil. Aku juga boleh sampaikan pada kamu berdua, pagi ni, tengah hari ni, makanan apa yang akan sampai. Pun aku boleh beritahu kamu berdua. Ini tafsiran yang kedua. Jadi kalau tafsiran yang kedua ni maknanya Nabi Yusuf ada mukjizat macam Nabi Isa alaihi salam. Kalau tafsiran yang kedua, maksudnya Nabi Yusuf kata, aku bukan sekadar boleh takwil mimpi, aku juga boleh beritahu makanan apa yang akan dihidangkan pada kita hari ini. Maksudnya kat sini Nabi Yusuf ada mukjizat macam Nabi Isa alaihi salam. Tolong baca Puan Sharifah Husna, muka surat 56 ayat 49. Ustaz. Dan sebagai rasul kepada Bani Israel, dia berkata, aku telah datang kepada kamu dengan sebuah tanda
mukjizat daripada Tuhanmu, iaitu aku menjadikanmu sesuatu daripada tanah berbentuk seperti burung. Lalu aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah. Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahir dan orang yang berpenyakit kusta. Dan aku menghidupkan orang yang telah mati dengan izin Allah. Dan aku memberitahu kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat suatu tanda kebenaran kerasuanku bagimu jika kamu orang yang beriman. Okey, terima kasih puan. Nabi Isa banyak mukjizat dalam tu. Buat burung pada tanah liat, hidupkan orang mati, sembuhkan orang buta dan sopak. Tapi terakhir punya mukjizat dalam ayat tu, Nabi Isa kata, aku boleh beritahu kamu makan apa pagi tadi. Nasi lemak, roti canai, mi goreng, aku boleh beritahu. Nabi Isa tak tengok pun. Dan aku juga boleh beritahu makanan apa yang masih tersimpan kat rumah kamu. Ada beras 3 guni lagi, ada tepung 4 guni lagi, ada durian 2 bakul lagi. Nabi Isa boleh beritahu. Jadi ini mukjizat Allah bagi pada Nabi Isa. Boleh tahu makanan apa mereka makan tadi dan boleh tahu makan apa yang belum dimasak di rumah mereka. Okey. Jadi Nabi Yusuf pun kalau mengikut tafsiran yang kedua, kat sini Nabi Yusuf kata, aku bukan sekadar boleh beritahu apa takwil mimpi kamu berdua. Aku juga boleh bagi tahu makanan apa akan dihidangkan pada kamu berdua hari ini sebelum makanan tu datang. Cuma tafsiran kedua ni kita boleh apa ya? Kita tak nak kata salah lah tafsiran kedua sebab ada ditulis oleh ulama-ulama tafsir. Kita tak nak cakap salah tafsiran kedua sebab ditulis juga oleh ulama-ulama tafsir. Cuma kita mungkin boleh pertikaikan dari sudut logik akal. Dari sudut logik akal. Kita kata apa? Tafsiran kedua tu tak nampak sangat yang Nabi Yusuf tu hebat. Kalau kita nak pakai tafsiran yang kedua. Tafsiran pertama semua ulama setujulah. Tafsiran pertama tadi, Nabi Yusuf kata, aku tak perlu masa lama pun nak takwil mimpi kamu berdua tu. Sebelum makanan sampai, aku dah boleh takwil, aku dah boleh terangkan makna mimpi kamu berdua. Yang tu semua ulama setuju. Cuma tafsiran kedua ni sebagian ulama mengatakan maksudnya macam tu. Cuma tafsiran kedua ni ikut logik akal, kita tak nampak sangat kehebatan Nabi Yusuf kalau kita ikut logik akal kita. Sebab biasanya orang duduk penjara ni makanan tula dia. Kita pernah duduk asrama, sekitar sekolah biasa ke, sekolah tahfiz ke, sekolah menengah agama ke, dia dah ada makanan mingguan dia. Hari Isnin makan apa pagi, hari Selasa makan apa tengah hari. Okey, jadi masa saya belajar dulu, pelajar-pelajar kalau hari Rabu mesti berebut nak pergi makan awal-awal. Sebab apa? Tahu dah masakan mi goreng dia sedap. Hari Jumaat dengan hari Selasa biasanya datang lambat ataupun tak makan langsung. Waktu sarapan tidur lagi baik. Sebab apa? Mi hunnya tak sedap. Hari Selasa dengan hari Jumaat. Kita dah tahu dah. Makanan-makanan duduk asrama ni, Isnin apa, Selasa apa, pagi sarapan apa, tengah hari makan apa. Kan? Jadi kalau saya teka masa hidup asrama tu, tengah hari ni kita akan makan ayam masak merah. Orang tak nampak hebat pun. Sebab apa? Setiap minggu hari Isnin makan ayam masak merah tengah hari, contoh. Jadi kalau duduk penjara, makanan dia duduk ulang 3-4 benda tu je lah. Jadi kalau Nabi Yusuf teka makanan penjara, kita makan apa tengah hari ni, kat situ tak nampak sangat yang Nabi Yusuf ni hebat dalam bab tersebut. Sebab tu kita kata tafsiran kedua ni tak semua ulama menyatakannya, sebahagiannya sahaja. Okey, baik. Seterusnya. Sambung ayat ni berhabis. Zalikuma, demikian itu. Zalikuma, demikian itu. Mimma daripada apa yang Allamani telah mengajarkan aku. Allamani telah mengajarkan aku. Rabbi oleh Tuhanku. Rabbi oleh Tuhanku. Ini sesungguhnya aku taraktu telah meninggalkan millata agama qaumin kaum la yang tidak yu'minuna beriman bi dengan Allah wa sedangkan ataupun padahal hum mereka bi dengan al-akhirah akhirat hum mereka kafirun mengingkari
Okey, Puan Tamsiah Syuaib terjemahkan ayat terakhir kita malam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian itu daripada apa yang telah mengajar akan aku oleh Tuhanku. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama kaum yang tidak beriman dengan Allah, sedangkan dengan mereka Sedangkan mereka akhirat mereka meringankan. Mengingkari. 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 Okey, baik. Tak apa. Terima kasih Puan Tamsiah Syuaib. Setelah mereka, Nabi Yusuf cakap pada kedua-dua tadi, Sarham dan juga Barham, aku boleh sampaikan takwil ni sebelum makanan datang. Maka mereka berdua pun tanya, mana kau dapat ilmu ni? Ni ilmu tukang tilik tok pawang ke? Dari mana kau dapat ilmu ni? Maka Nabi Yusuf jawab, Nabi Yusuf kata, ilmu tu Tuhan aku ajar aku. Aku bukan belajar dengan tok pawang, bukan belajar ilmu tilik, bukan belajar ilmu ramal masa depan, tapi Tuhanku telah mengajarkan ilmu takwil ni kepada aku. Sebab tu Imam Fakhruddin Ar-Razi kata, Nabi Yusuf dilantik menjadi Nabi masa dalam penjara ni. Masa ni umurnya 30 tahun. Menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi, Nabi Yusuf dilantik menjadi Nabi masa dalam penjara ni. Ni pendapat dia lah. Ulama-ulama lain kata dalam telaga Allah dah pilih jadi Nabi. Ada pendapat mengatakan masa dia dalam rumah Zulaikha Allah pilih dia jadi Nabi. Ini pendapat-pendapat yang berbeza-beza. Wallahu alam, yang wajib kita percaya dia seorang Nabi. Cuma berbeza pendapat bila dia dipilih menjadi Nabi. Maka Imam Fakhruddin Ar-Razi kata ini mukjizat yang pertama nampak. Dia boleh takwil mimpi. Dalam penjara ni lah. Maka dia dipilih menjadi Nabi ketika dalam penjara umur 30 menurut pendapat Imam Fakhruddin Ar-Razi. Di ketika mana kedua orang ni tanya, kau tahu mana ilmu ni? Kau belajar untuk pawang, tukang tilik, tukang ramal masa depan ke? Maka Nabi Yusuf kata, tak, ilmu takwil mimpi ni Tuhan aku ajar aku. Jadi apa maksud ayat ni? Kita nak bincang ialah, sehebat mana pun Nabi Yusuf, sehebat mana pun dia dalam mentakwil mimpi, dia tetap sandarkan kehebatan tersebut pada Allah Ta'ala. Dia tetap menyandarkan kehebatan tersebut pada Allah Ta'ala. Itu kata, ini ilmu takwil mimpi ni Allah yang ajar. Nabi Isa tadi, ayat yang dibaca oleh Puan Sharifah Husna tadi, ayat 49, muka surat 56 tadi. Nabi Isa punya mukjizat, semua dia kata apa dia? Biiznillah, biiznillah, biiznillah. Tengok balik ayat tu. Wa ubrisul akrab wa ubrisul akmah wal abrasa wa uhyil mauta biiznillah. Aku boleh sembuhkan orang yang buta dan orang sepak dengan izin Allah. Okey, aku boleh buat burung dengan izin Allah. Fa anfuqu fi fayakunu tayran biiznillah. Aku tiup burung tu terbang dengan izin Allah. Jadi kalau ikutkan hebat ni, boleh hidupkan orang mati, boleh sembuhkan orang buta, burung pada tanah liat boleh terbang. Walaupun hebat macam mana pun, Nabi Isa tetap menyandarkannya pada Allah. Nabi Yusuf hebat takwil mimpi dan mimpi tu confirm akan berlaku. Nabi Yusuf tetap menyandarkannya pada Allah. Kita pun sama. Kalau orang puji kita, pandainya awak masak, pandainya awak menjahit, pandainya awak menulis, pandainya awak tazkirah, pandainya awak bercakap, pandainya awak menghafal, kita cakap zalika mimma allamani rabbi. Zalikuma ni sebabkan dia cakap pada dua orang, sebab tu zalikuma. Dia cakap audien dia dua orang, sebab tu zalikuma. Kadang-kadang dalam bahasa Arab, kadang-kadang zalika, kadang-kadang zalikuma, kadang-kadang zalikum. Apa beza dia? Depend pada audien. Kalau audien seorang, Nabi Muhammad zalika, alif lam mim zalikal kitab, tu biasa. Kalau audien ramai, zalikum. Kalau audien dua orang, zalikuma. Ni zalikuma sebab Nabi Yusuf cakap depan dua orang. Jadi kita, kalau orang puji kita ke, orang cakap kita hebat dan sebagainya, kita terus sandarkan pada Allah. Kita kata zalika mimma allamani rabbi. Saya pandai menulis, saya pandai menjahit, saya pandai pasang tu pasang ni. Semua adalah ilmu yang Allah telah ajar pada saya. Nabi Yusuf AS nak menafikan yang dia bukan belajar pada tok pawang, yang dia bukan belajar pada sami-sami yang boleh ramal masa depan. Bukan. Dia kata apa? Ilmu ni pure 100% daripada Allah. Allah jaga 100%. Kalaulah aku ada amalkan amalan-amalan tok pawang, amalan-amalan tukang tilik nasib, amalan-amalan peramal masa depan,
Tiga-tiga tu berlawanan dengan agama Islam. Agama Islam, orang yang beriman dengan Allah, beriman dengan akhirat, tak akan jumpa Tok Pawang untuk belajar ilmu ramal masa depan. Untuk belajar ilmu tilip nasib, takkan. Orang yang beriman dengan Allah di akhirat takkan buat benda tersebut. Jadi Nabi Yusuf AS kata, aku telah meninggalkan. Maksud aku telah meninggalkan ialah aku tak terlibat langsung dengan ajaran-ajaran orang yang tilip nasib ramal masa depan orang. Kerana apa ajaran-ajaran tersebut? Kebiasaannya adalah ajaran orang yang tidak beriman dengan Allah dan tidak beriman dengan hari akhirat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Nabi Yusuf tak nak bawa orang taksub pada dia. Tadi mereka berdua tadi, saya pun nak terangkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Mereka berdua, sebelum mereka berdua suruh Nabi Yusuf takwil mimpi, mereka dua cakap apa? Wahai Nabi Yusuf, kami tengok kau orang baik, kami sangat menyayangimu. Kami sangat menyayangimu. Apa kata Nabi Yusuf alaihissalam? Hati-hati terhadap apa kamu katakan. Kerana tidaklah setiap orang yang menyayangi aku, melainkan akan ditimpakan kesusahan pada diri aku. Nabi Yusuf kata, dulu ayahku sayang sangat kat aku, tengok apa dia buat pada aku. Dulu tuan hamba aku sayang sangat pada aku, tuan akulah, dia sayang pada aku, tengok aku jadi pada aku. Sekarang, dalam penjara. Sekarang kamu cakap kamu sayang pada aku, dikhawatiri nanti akan berlaku juga sesuatu ujian pada diri aku. Jadi Nabi Yusuf AS, bila dua orang ni dah cakap kat dia, kau ni orang baik, kami suka kau ni orang alim, kau ni orang hebat, banyak amalan, jadi kau ni orang baik, boleh tak takwil mimpi? Pertama Nabi Yusuf kata, ya saya boleh. Dia meyakinkan mereka berdua yang dia boleh sebab Allah bagi wahyu pada dia. Yang kedua, Nabi Yusuf AS cakap pada mereka, sehebat mana pun kebolehan saya, setinggi mana pun kebolehan saya dalam mentakwil mimpi, semuanya daripada Allah. Jadi, penceramah yang hebat, ustaz yang hebat, ulama yang hebat adalah ustaz, ulama, penceramah yang ajak orang pada kehebatan Allah, bukan ajak orang pada kehebatan diri dia. Saya ni dulu masa belajar, sekali-sekala cerita tak apa. Dalam ceramah, dalam kuliah, dalam tazkirah, sekali-sekala cerita tak apa. Tapi setiap kali ceramah, setiap kali kuliah, mesti dia cerita pasal dia. Saya dulu belajar, orang lain hafal 1 page, saya dapat 3 page. Setiap kali ceramah dengar ayat tu. Awak nak cerita sekali-sekala, tak ada masalah. Tapi setiap kali ceramah, cerita pasal awak nak ajak orang pada kehebatan awak ke awak nak ajak orang pada kehebatan Allah? Tugas ulama, tugas ustaz-ustaz, tugas penceramah, ajak orang pada kehebatan Allah. Bukan ajak orang pada kehebatan individu, sama ada diri dia sendiri ataupun guru-guru dia. Setiap kali ceramah cerita pasal kehebatan guru dia. Guru dia dah lama lah mengajar kat sekian-sekian negara, sekian-sekian tempat. Ya, kita tak nafikanlah guru dia bagus. Baguslah dapat guru yang bagus. Tapi setiap kali ceramah awak depan audien, depan orang awam, maghrib isyak ceramah kat surau, awak nak cerita pasal guru awak buat apa? Awak nak suruh semua orang kat dunia ni respect guru awak. Awak nak suruh semua orang kat dunia ni taksub tak ada guru awak. Awak seorang nak respect, biarlah. Bukan tak boleh cerita pasal guru awak, boleh sekali-sekala. Ini setiap kali ceramah mesti keluar nama guru dia dan mesti cerita kehebatan guru dia. Guru saya bangun malam, guru saya mimpi gini. Tuan-tuan dan puan-puan, kita nak bawa orang pada orang ke nak bawa orang pada Allah? Nak bawa orang pada Allah, tak perlu cerita panjang-panjang kehebatan orang tu. Terus cerita Allah bagi ke guru saya kelebihan ni, Allah bagi pada saya kelebihan ni. Cukup sekali-sekala. Ini dalam ceramah nak kena cerita pasal diri dia, nak cerita pasal guru dia panjang-panjang, buat apa? Awak nak ajak orang pada kehebatan guru awak nak ajak orang pada kehebatan awak. Itu bukan tugas pendakwah yang sebenar. Pendakwah yang sebenar, tengok Nabi Yusuf, dia pendakwah. Awal-awal lagi dia kata, Allah ajar aku, Allah yang bagi aku. Kalau Nabi Sulaiman, dia kata apa? Hadza min fadli Rabbi. Surah An-Naml ayat 40. Kemudian lagi terifah, Nabi Sulaiman dapat pindahkan singgah tanah Belqis sekejap daripada tempat dia ke tempat dia. Nabi Sulaiman terus kata, hadza min fadli Rabbi. Ini kurniaan Tuhan aku ni, bukan kehebatan aku, bukan kepandaian aku. Jadi dalam berdakwah, dalam menyampaikan sesuatu pada umat, kita kena pastikan maksud asal kita nak bawa manusia rasa hebatnya Allah, nak bawa manusia rasa besarnya Allah. Bukan nak ajak manusia tunjukkan kehebatan kita.
Bukan nak ajak manusia tunjukkan kehebatan sekolah tahfiz kita. Dulu saya belajar kat tahfiz saya ni 4 pagi dah kena bangun. Sekali-sekala cerita tak apa. Ataupun macam saya guru tahfiz, ni kan ada contoh lah. Saya cerita kelebihan saya, contoh masa saya belajar dulu pada anak murid tahfiz saya. Okey, untuk encourage mereka hafal Quran, untuk encourage mereka bangun awal pagi, tak jadi masalah. Tapi kalau saya cerita pasal saya belajar dulu pada orang awam, pada ceramah maghrib isyak kat surau-surau orang awam, apa faedah? Mereka bukan nak dengar pasal hidup saya, mereka bukan nak dengar tentang kelebihan Allah bagi pada saya, mereka nak dengar tentang Quran hadis, nak bawa pada manusia pada Allah. Kita bukan nak bawa manusia pada keakuan saya, guru saya, ayah saya, tok saya, kampung saya, bangsa saya. Tak. Kita nak bawa manusia pada Allah. Ni contoh yang terbaik. Nabi Yusuf, dia hebat. Takwil mimpi yang dia takwil tu confirm berlaku. Dalam surah ni cerita 2 takwil mimpi, ya. 3 takwil mimpi. Mimpi dia, mimpi 2 orang ni dengan mimpi raja. Sedangkan selain 3 orang ni banyak lagi mimpi-mimpi lain dia boleh takwil. Tapi dia tetap nak bawa manusia kepada Allah. Dia terus kata, zalikuma mimma alamani rabbi. Apa yang aku takwilkan pada kamu berdua tu adalah ilmu yang Allah Ta'ala telah ajarkan pada aku. Kalau Allah tak ajar, aku tak tahu apa langsung. Kalau Allah tak ajar, aku tak tahu apa langsung. Dulu, aku tak tahu buat takwil mimpi, ayahku je tahu. Sebab tu masa mula-mula Nabi Yusuf AS mimpi 11 biji bintang, bulan matahari sujud kat dia, dia tak tahu apa makna. Dia jumpa ayah dia. Maksudnya dulu dia pun tak tahu, sekarang baru dia tahu. Siapa yang bagi dia tahu? Allah yang bagi dia tahu. Apa yang aku tahu ni, aku nak takwilkan pada kamu ni, apa yang aku tahu yang aku nak takwilkan pada kamu ni, bukan daripada ilmu tok pawang, ilmu tok batin, ilmu tukang tilik, bukan ilmu tukang amal masa depan, 100% daripada Allah. Kalau ilmu tu berasal tok pawang, tukang tilik nasib, itu semua ajaran syirik. Itu maksudnya. Jadi aku telah meninggalkan ajaran-ajaran syirik. Itu ajaran orang tak beriman dengan Allah dan tidak beriman dengan hari akhirat. Nanti 2-3 ayat lagi, minggu depan kita akan masuk. Setelah Nabi Yusuf takwilkan mimpi mereka berdua ni, maka mereka berdua pun cakap, sebenarnya saya tak mimpi pun benda macam tu. Sebenarnya saya tak mimpi pun benda macam tu. Nabi Yusuf kata, tak, keputusan telah ada. Telah ditentukan pun apa yang akan berlaku pada diri kamu. Okey, kita berhenti sini dulu. Kita sama minggu depan insya-Allah. Minggu depan kita akan mula 8.45 dan kita akan berhenti 10.30 insya-Allah minggu depan. Kita akan mula 8.45 untuk bagi laluan sahabat-sahabat solat isyak dan kita akan berhenti 10.30 insya-Allah. Apa yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala, apa tak baik daripada kekurangan kelemahan saya, minta maaf pada tuan-tuan, minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa syarifna bi syarafatil Qur'an wa adkhilna al-jannata bi syafa'atil Qur'an ya dzal fadli wal ihsan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'a wa rizqan mubarakan wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insya-Allah minggu depan. Terima kasih Ustaz. Sama-sama jumpa lagi insya-Allah.